Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada pengerusi dan juga semua sahabat-sahabat hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah untuk pengajian pemurnian akidah, untuk slot akidah ini, hari ininya kita akan sambung perbincangan bab yang ke-14 ini, termasuk syirik, iaitu istighathah atau berdoa kepada selain Allah. Sambungannya muka surat 157, muka surat 157. Kalau lama tu muka surat apa? Kalau cetak kitab sebelum ini 165, muka surat 165. Cuma kitab saya ni 157. Tu dia adalah sedikit perbezaan itu. Ya? 157. Kitab anak ni 157, tadi 165. Nah, lebih kurang gitulah. Ya, bab yang ke-14 itu. Dalil tak letak nombor. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 5 hingga 6. Kita akan bincang di situlah. Jumpa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da' wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Kalimah yad'u tu diterjemah di sini dengan erti menyembah. Sebab doa-doa ni dia dikira sebagai ibadat. Sebab itulah yad'u asal makna dia menyeru. Dalam bahasa Arab asal makna menyeru. Tapi di sini makna menyembah selain Allah, iaitu sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampailah hari kiamat. Sedangkan mereka wahum an du'aihim, sedangkan berhala-berhala itu, yakni sembahan-sembahan selain Allah itu, mereka tidak bagi perhatian pun kepada permintaan-permintaan mereka. Dia tak hira, tak peduli, sebab dia tak dengar. Bagaimana dia nak ambil peduli doa itu? Bahkan mereka ghafilun, mereka tak ambil peduli pun. Mereka lalai daripada permintaan-permintaan itu. Wa idza husyiran nas, dan apabila dikumpulkan manusia, maknanya di pada mahsyar, husyira. Kalimah mahsyar pun ambil daripada kalimah husyira tu. Mahsyar ismul makan, seperti mat'am, tempat makan. Mahsyar mana tempat dihimpunkan manusia. Itu saja tempat yang manusia berhimpun pada hari akhirat. Jadi bila kita terjemah wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan di pada mahsyar, yakni pada hari kiamat, kanu lahum a'da. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu menjadi musuh kepada penyembah-penyembahnya. Menjadi musuh kepada penyembah-penyembahnya. Jadi hum tu, lahum hum tu maknanya orang yang menyembah selain Allah. Kanu, waw jamak itu, kanu telah adalah mereka, waw jamak itu maksudnya sesuatu yang disembah. Dia menjadi musuh.
Dia menafikan, dia kata aku tak ada kaitan dengan kamu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Jadi sembahan itu dia kata aku tak suruh pun tak paksa, kamu sendiri yang sembah aku. Dia menafikan. Jadi di sini berlaku satu pertikaian, perbalahan antara ma'bud selain Allah dengan abid itu. Orang yang sembah dan sesuatu yang disembah selain Allah itu mereka berbalah, bertengkar pada hari kiamat. Ini dua ayat, iaitu ayat 5 dan 6 dari suratul Ahqaf. Syarah kepada ayat ini, Allah Ta'ala menghukumi, mana membuat ketetapan secara muktamad bahawa sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa meminta hajat kepada selain Allah. Dari kalangan makhluk Allah ni yang paling sesat. Sesat tu banyak jenis. Banyak sesat tu. Tapi nak lawan lah. Tak boleh kalau nak banding kesesatan berdoa kepada selain Allah ni, tak boleh nak banding. Ini antara sesat paling sesat lah. Yang makhluk tersebut iaitu sesuatu yang diminta doa itu, sesuatu yang disembah itu, mereka tidak mampu mengabulkan doa mereka di dunia ini, serta tidak pula dia mampu mendengar doanya. Orang yang berdoa kepada dia nak kabul macam mana, dia nak perkenan macam mana, dia pun tak dengar. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Bakar semasa dia remaja lah, dia pernah ayah dia bawa dia masuk dalam rumah berhala di Mekah lah. Lepas tu ayah, sebab dalam riwayat tersebut nampak Sayyidina Bakar, nampak dia tidak, orang panggil nampak tidak beri perhatian kepada ibadat itu, sembah berhala tu. Jadi ayah dia fikir macam mana nak buat supaya Sayyidina Bakar ni mana jadi anak muda yang daripada awal usia lagi, dia ni menjadi ahli ibadat. Akhir sekali ayah dia bawa pergi ni sebagai asuhan untuk supaya dia sembah berhala daripada kecil lagi. Bila dia masuk dalam berhala tu, ayah dia pun tinggal dia, ayah dia pun keluar. Dia kata aku tengok pada muka berhala tu, kata Sayyidina Bakar. Lepas aku tanya, bukan aku tanya, mula-mula dia kata aku sebut pada berhala tu. Lapar ni dia kata. Kalau kita bahasa kata lapar nasi ni. Lapar nasi ni. Soalan begitulah. Dia kata berhala tu awak tak tahu. Dia sebut gitu. Lepas tu dia pun minta dengan lebih khusus, tolonglah sediakan makanan ataupun bawa makanan untuk dia. Dia kata berhala tu tak kata apa sebenarnya. Tu. Kata-kata dia tu sebenarnya dia nak ayatnya dia dari, sebab Sayyidina Bakar ni salah seorang sahabat Nabi yang tidak pernah terlibat dalam ibadat pada berhala. Jadi masa remaja pun dia kata akal dia tak boleh terima daripada awal lagi. Dah lah kalau dia tak boleh sedia makan dia, royak lah makan dia tak ada kan. Dia tak tahu. Nak ayatnya tak ada. Hatu yang dimaksudkan di sini tu, dia tak dengar pun doa kamu. Dia nak makbul, dia nak terima, dia nak respon macam mana. Dia tak dengar. Ketika ditegakkan hari kiamat, mana ketika Allah berlaku hari kiamat dan manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar, jadi sesuatu ataupun makhluk yang disembah selain Allah, mereka memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya. Bahkan mereka mengatakan mereka tidak ada kaitan dengan perbuatan mereka. Hak mereka nak sembah aku tu, aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Maka tidak ada yang diperolehi oleh orang-orang musyrikin kecuali rugi dunia dan akhirat. Di dunia mereka tak dapat apa pun kebaikan daripada sesuatu yang mereka sembah itu, dan di hari akhirat ibadat mereka diingkari. Mana yang disembah itu pun tidak terima. Dia pun tidak terima. Aku tak suruh pun sembah aku. Aku tak suruh pun minta dengan aku. Mana diingkari dengan hujah yang lebih kuat daripada ketika di dunia. Jadi ayat ini sebenarnya dari segi syarah secara umumnya, kalau dalam pengajian dia ada satu kitab dia panggil Dhawabitul Ma'rifah. Kitab ni jadi sukatan pengajian ilmu debat, ilmu munazarah yang ditulis oleh Dr. Hasan Haban Nakah itu.
Dia bincang lah bagaimana Al-Quran ni salah satu metod debat Al-Quran, dia guna juga ilmu mantik itu secara logikal. Ini logiknya. Cuba bayangkan macam mana dia nak terima doa kita, dia nak perkenalkan doa kita, dia nak bagi respon pun tidak, tak bergerak pun. Mana kalau kita pecek hidung dia pun tak marah, seolah-olah begitu. Ada segi logik. Sebab tu saya nak kata dia daripada kecil lagi dia tak boleh terima, dia tak nampak tu. Baik, mungkin ada di kalangan kita akan kata, betul, orang Arab pun dia hakikat sebenarnya orang Arab dia tidak sembah berhala tu. Berhala tu sebagai tamsil, sebagai satu arca, sebagai satu lambang bertawassul kepada orang soleh. Buat lembaga begitu tu dalam bentuk fizikal, dalam bentuk kita kata manusia, dalam bentuk patung itu hanya sebagai lambang sahaja. Sebab tu nama-nama berhala tu diletak nama orang soleh di zaman Bani Israel itu. Tu konsep tawassul dengan orang soleh lah sebenarnya. Hak kubur pun gitu juga maksud tawassul dengan orang soleh. Dia bukan pergi sembah kubur, dia kata. Tu alasan dia. Kita kena ingat dalam Quran pun ada sebut, mereka berkata mereka bukan sembah, mereka pergi itu sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pergi itu bertawassul sebagai satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat. Jadi oleh kerana mereka ni orang soleh asalnya dulu, jadi kita bertawassul kepada mereka. Seolah-olahnya setiap permintaan kita, hajat kita, yang kita mohon itu kita tidak direct kepada Allah, tapi kita minta jasa baik orang-orang soleh ni. Mereka lah bawa doa kita. Kira-kiranya bila mereka bawa ni Allah malu mata lah nak tolak, maka Allah terima. Itu makna tawassul. Padahal bercanggah secara langsung dengan ayat Quran itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa orang nak doa baca tu dulu lah ni. Buat pegang je nak. Padahal tak perlu baca tu doa tu. Ayat tu. Pelik, saya pun pelik kot 2 tahun ni ada tu. Sebelum doa tu dia baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak pelik tu. Tak perlu baca tu. Tapi jadi banyak benda-benda pelik. Tapi tidaklah pelik sangat. Ada lagi yang pelik pada tu. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, syarah ni sebenarnya lah. Kalau kita tengok dari tafsir, banyak lagi syarah dalam bentuk lain. Syarah ni tuan kita ni lah. Dia syarah ni dia buat ni, dia panggil syarah secara zahir. Kita tak usah kira lah maksud dia tersirat gini, tapi perbuatan zahir tu pun salah dah. Perbuatan zahir tu pun salah dah. Hak kita kata niat dia bukan sembah berhala, tapi perbuatan zahir tu. Hati tu suku kira. Nak ayatnya dalam agama kita ni perbuatan zahir tu sendiri boleh membawa kepada kafir dan syirik. Tali. Tu. Jangan kata tu majazi saja, tu hakikatnya supaya kita pergi jumpa orang lah, minta tolong dengan orang. Hakikatnya Allah belaka. Kalau Allah tidak beri seluruh manusia tak boleh nak bantu kita. Kalau Allah tidak izin, kita pergi minta tu sebagai hidup di dunia ni, cari sebab-sebab tu. Bila nak dapat sesuatu dalam konteks dunia ni, kita pergi jumpa orang suruh tolong kita dalam ruang-ruang yang dia boleh tolong. Ni pun gitulah juga. Sebab tu ada pengkuliah sebut dalam internet tu, dia sebut, dia kata pergi bertawassul dengan orang soleh termasuk dalam sebab syar'i. Itulah serupa ni. Tu. Sebab dia orang soleh ni, dia mulia semasa hidup dan semasa mati juga dia mulia. Kalau masa hidup kita boleh minta dia berdoa pada kita, masa dia mati pun boleh juga. Sebab masa dia mati dalam kubur tu, dia hidup sebenarnya. Memang saya dengar sendiri lah tu, dia kata begitu. Tu tak kena tu. Memang kalau kita fikir secara logik, yalah, tapi dia bercanggah dengan nas. Dia bercanggah dengan kenyataan Nabi. Sebab Nabi suruhnya bila seorang itu mati, putus dah hubungnya kita dengan dia. Bahkan kita hidup ni sahaja boleh beri manfaat kepada dia dengan doa-doa kita kepada Allah untuk dia. Sekadar tu ya. Tak ada satu riwayat pun sebut kita pergi minta supaya dia berdoa kepada kita. Atas nama nas daripada Nabi tidak ada. Bahkan atas nama larangnya tu ada lah. Bahkan ulama hukum macam ulama sebut bahawa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan ni pokok jahiliah, pokok musyrikin di zaman jahiliah. Dari segi logik memang betul. Kita nampak pun yalah, takkanlah orang kafir kuri hak cerdik-cerdik pemimpin tu pergi nak sembah batu. Padahal dia pokok dia lah tebuknya. Bukan dia, maknanya manusia lah yang tebuk tu.
Yang ukir sehingga jadi gambar seperti patung, seperti manusia, asalnya batu, bongkah batu yang tidak ada rupa begitu asalnya. Dia pun tahu. Pakailah dia nak pergi mitok dengan batu tu. Apa beza batu tu dengan batu tu tiang rumah dia tu? Takkanlah sebodoh itu. Sebab tu Quran sebut dia dengan maksud tawassul. Tawassul. Jadi seolah-olahnya hak tu sebagai nak mengenang sebab tu nama dia bubuh tu nama Suwak, Sub dan semua tu nama-nama manusia yang terdiri daripada rijalun salihun fi bani Israel. Orang-orang soleh, lelaki-lelaki soleh di kalangan Bani Israel. Konsep itu. Hak itulah yang dikatakan salah jadi syirik kita. Niat tu kita tak salah. Sebab tu niat ni dia kena selarah. Perbuatan zahir kita ni dia kena selarah dengan niat kita. Kalau tak selarah, tak boleh. Walaupun niat pada Allah tapi cara buat tu tak betul, dia boleh bawa syirik. Salah satu syiriknya perbuatan zahir manusia. Hak tu yang hendak diperjelaskan di sini. Sebab tu biasa kita dengar kan. Dia sebenarnya perbuatan hati ni dengan perbuatan zahir itu tidak sama, dan pandangan yang mengatakan tidak rasa perbuatan zahir yang nampak syirik bila hati itu kekal di atas tauhid, itu bukan ajaran ahli sunnah. Itu ajaran golongan murjiah dia panggil. Sebab murjiah ni dia kata perbuatan zahir manusia ni tidak akan menjejaskan akidah dia. Walau bagaimana perbuatan dia. Dia boleh berlakon jadi musyrikin, dia boleh berlakon jadi orang terlibat ajaran salah, mencabar Allah atas nama lakon ni. Hati dia kekal di atas tauhid. Itu ajaran murjiah. Itu ajaran murjiah. Hak ni yang ditentang oleh Imam Bukhari dalam tajuk dia tu. Apa buat ni? Sebab tu Imam Bukhari bertegah. Iman itu adalah tasdik apa yang disebut pada lidah dan perbuatan dia. Semua tu iman. Maknanya mana-mana kesalahan berlaku dari salah satu daripada tiga boleh jadi syirik. Walaupun niat dia molek, niat dia nak berlakon, nak tunjuk pada orang perbuatan syirik, tapi dia berlakon, dia buat sungguh syirik tu. Misalnya dia berlakon jadi tokca misalnya. Lepas tu dia sebutlah dia pergi sembah wali. Itu lakonan, nak ayatnya sesak. Tak boleh ayat, jangan dibuat tu. Kalau dia buat, dia boleh jadi syirik. Tak boleh. Itu dalam agama kita. Jadi ulama bandingnya supaya ni lah, supaya berlakon menceraikan isteri. Tak kira lah isteri dia berlakon dengan dia ke tak. Kalau berlakon, dia kata saya cerai isteri saya. Dia kata isteri yang dalam tu. Tak apa, ada hak berlaku tu, isteri dia sungguh berlakon sekali dengan dia. Lama dah cerita ni. Dia pun berlakon. Jadi bila dia minta lagi, dia saya cerai awak. Dengan satu tolak. Satu tolak tu hak jadi, hak tak jadi sebelum tu. Hak pengaruh dia kata, nampak tidak ria buat sekali lagi. Hak kita tengok tu, hak kali buat apa dah tu. Maknanya jatuh tolak tu. Lakonnya gitu jatuh tolak. Sebab kalau dalam ikut mazhab Syafi'i lah, hak lain pun gitu juga, cuma ada lah khilaf tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bahkan kalau tidak mazhab Syafi'i pun, orang mabuk tu dengan sengaja. Cari mabuk sengaja minum arak, dia cerai isteri dia, memang jatuh tolak. Ni hak ni lakon ni, tak mabuk ni. Lagilah jatuh. Tu. Bab syirik pun gitu. Jadi kena ingat, hak kita nak bincang ni, kita tidak bincang niat seseorang ni, kita bincang perbuatan zahir dia. Niat kita tak bincang. Di dalam perbincangan kita tidak kaitkan dengan niat. Kita kaitkan perbuatan zahir dia saja. Kita hukum dari segi zahir dia. Niat dia serah pada Allah SWT. Mana perbuatan zahir, kalau dia menatijah ke syirik, memang jadi jatuh akidah seorang. Walaupun niat dia kata dak, dia buat lalat, dia gorai tu, nak teh Wahabi ni nyetok ke dak, dia kata tak. Misalnya dia kata nak teh Wahabi ni gelepar ke dak, dia kata. Nah, misal kalau ada orang gitu, tak boleh. Tak boleh, dia tidak berkait dengan Wahabi. Wahabi tak ada apa-apa tu jadi syirik kalau itu. Kena bahaya. Macam-macam lah kita tengok lah ni perkara pelik-pelik berlaku. Muka zaman internet. Mana-mana orang bercakap pun bila disiar secara, bila diwairalkan dalam internet, kita boleh tahu. Jadi kita boleh nampak lah. Kadang-kadang kita duk baca-baca dalam kitab, cerita-cerita, kita kata orang sesat, kita boleh tengok dengan nyata zaman kita sekarang. Ni zaman fitnah lah. Hak Nabi sebut fitnah akan melanda umat dia dalam skala besar. Kelam fitnah itu bagaikan kelam waktu malam.
bertindan-tindan kegelapan syirik itu, sehingga seolah-olah gelap tu bertindih-tindih gelap. Kalau letak tangan di bahagian hak putih ni, letak sini, letak di mata, tak nampak gelapnya. Tapi tetap tidak sesak umatku kalau mereka berpegang teguh pada Quran dan hadis. Tak sesak, wajib tak sesak kalau pegang Quran dan hadis. Tu kata-kata Nabi. Tapi kalau Dajjal tu sebaliknya lah. Kalau Dajjal tu dia kata pegang Quran dan hadis ni wajib sesak. Itu Dajjal. Dajjal ni ada ekor dua sebab saya tengok. Dajjal ni berat. Tapi kalau kita ikut Quran dan hadis, wajib tak sesak. Asal ayat lah. Tak sesak. Sebab umat Islam ni bila nak besar nak belajar Quran, nak buat kajian, nak baca Quran, nak faham Quran, nak ngaji Quran tajwid pun bergantung dengan ulama dah. Sebab tu saya sebut sama. Dah. Bila itu kenyataan umum, wajib pergi Quran dan hadis. Tak kesak, Nabi pun kata. Lepas tengoklah hadis lain pula, nak ngaji Quran ni lagu mana, nak ngaji hadis mesti tak dapat tidak. Kamus tu ulama tulis, tak payah royak, supaya kita lah. Misalnya anak ajak kita bahasa Kelantan. Petang ni tengah hari mari pakai nasi, mari pakat makan nasi mana lah belaka. Tak ada popok kita je ni gong tak faham. Lepas tu lauk ustaz kena bawa sendiri kau. Ada macam gitu. Ayah-ayah lagu mana? Lekap makan nasi saja ni. Mu ni duduk mana mu ni? Tidak, tak faham kau. Bila sebut makan nasi tu maknanya satu package dah tu. Bila sebut mali pada Quran dan hadis, secara otomatik dah kita ngaji. Gak ngaji dengan siapa? Dengan ulama lah. Sebab tu saya kata Dajjal ni, bila dia nak menyesatkan manusia, itulah cara dia. Jadi bagi orang yang mengaji tak apa, bagi orang tak mengaji, tak boleh. Kata Allah hadirat cerita ni sebelum saya berhijrah ke KL, di Masjid Lundai tu. Lah ni Ustaz Anif pun mengajar lagi dah waktu lepas isyarat. Sebelum tu mula-mula kelah kita start wujud kelah tu, saya guna nota Bukhari Maulana lah sebab enggak ada permintaan nak ngaji Bukhari. Saya kata boleh guna nota Maulana lah, hak tentu dalam bahasa Melayu tu. Bila kita ngaji tu dah ramal lah. Bahkan selepas tu pun dia stay 30 orang pun rata. Ada ustaz kata, "Hidup ngaji Bukhari ni jadi sesak ni." Tu dia. Wah, kau tak faham. Apa yang kaya pelik tu? Apa kaya cik gitu? Kita ngaji Bukhari je sesak tu. Kita pun jadi tak erti. Kena ayat agama tak tahu. Padahal kalau Imam Syafi'i tu dalam kitab dia tu dia mari hadis. Selagi ada Bukhari Muslim tu dia mari. Walaupun dia mari juga lain. Tu cara Imam Syafi'i sebab dia tahu hak tu lah paling sahih hadis. Tiba-tiba sesak pula. Hak ni mari berat lagi. Pegang Quran ni wajib sesak. Wajib tu dalam bahasa petani tu maksud apa tak tahulah. Tapi kok mana pun bahayalah. Tu. Jadi kena berhati-hati. Sebab itulah kita ni kena doa sama, kena doa sama. Ikhtiar secara zahir itu satu perkara. Doa pada Allah. Biar Allah jaga kita dan anak cucu kita supaya tidak terjebak dengan ajaran. Kalau kena penyakit ni berat nah. Tadi pun saya baca pagi tadi lepas subuh tadi pun kitab Talbisu Iblis tu kena bab ni lah, bab batiniah ni, ajaran batiniah ni. 8 pembahagian dibuat Ibnu Jauzi tu. Sebiji seperti yang ada sekarang ni. Sebab tu kita kena belajar. Sebab itulah ulama kita, kalau kita tengok ulama sama ada Imam Ahmad ke Imam Syafi'i, dia kena belajar ilmu salah ni dengan maksud untuk tahu hak orang panggil salah ni apa dia. Dah kita tahu dah tauhid tu apa, kena belajar pula syirik dan pembahagian syirik tu apa dia. Kita tahu dah sunnah, kena tahu juga yang lawan kepada sunnah tu bid'ah tu apa dia. Barulah kita boleh buat perbandingan dan barulah kita kenal yang salah tu. Sebab tidak terjamin bila kita kenal yang baik, boleh jadi keliru bila kita berhadapan dengan salah. Kalau kita tak ngaji juga salah. Kena tahu. Orang panggil sesat ni apa dia? Tak ingat nama tak apa, yang pentingnya juzub dia tu. Punca jadi sesat tu kena tahu. Sebab tu dalam kitab 2 jilid kitab ni dulu digunakan mereka awal semasa di Demik sebelum pindah ke Kuchulon dulu. Saya mengajar kitab tu atas permintaan Maulana juga, datang gunalah kitab ni, molek kitab ni.
Masa tu kitab tu baru sejilid baru. Selepas tu dikembangkan kitab tu, ditambah maklumat jadi 2 jilid sekarang ni. Nama kitab tu nya Mawsu'atul Adyam wal Madahib Al-Mu'asirah, nama kitab. Ada terjemuh dalam bahasa Melayu Indonesia. Ensiklopedia agama-agama dan ajaran-ajaran semasa. Tabligh pun dia masuk, tapi tabligh tu bukan sesat, cuma nak ayatnya jemaah. Dia sebutlah ni tidak sesat. Jadi apa dia tabligh asalnya, prinsip tabligh apa dia cerita. Kita boleh tahu lah. Misalnya Ahbas. Ahbas ni beratlah. Jadi Ahbas ni berat. Ahbas lah tu orang kata wajib sesat ikut Quran dan hadis tu, Ahbas lah tu. Begitu. Jadi perlu Dr. Mazhar pun ada buat buku Ahbas ni. Sebab teruk sangat Ahbas. Satu gerakan. Gerakan dia nampak Islam tapi tidak Islam. Perlu kita tahu. Kalau kita duk bincang ni tak secara umum ni. Ni secara umum. Ajaran ni ada belaka ni dalam tarikat mana pun kita duk ngaji. Ada belaka. Beristighatsah dengan orang mati. Baik, apa kesimpulan daripada hadis ini? Faedah yang kita boleh petik ataupun intipati yang kita boleh petik daripada ayat ini, apa dia? Yang pertama, doa adalah ibadat. Hak ni tidak ada khilaf di kalangan ulama, tak ada khilaf. Mazhab Syafi'i ko mazhab mana pun, doa ni adalah ibadat. Mungkin Nabi sebut dalam hadis. Ad-du'a mukhul ibadah. Bukan sekadar ibadat, dia mukhul ibadah. Doa tu otot ibadat. Sebab kita ni kan ada otot. Otot ni yang menguatkan fizikal kita. Boleh berlari dengan laju kerana kekuatan otot tu lah. Dia otot ni dia boleh rosak, dia boleh jadi lemah. Kena jaga. Ibadat tu begitulah, dia menguatkan. Jadi penguat kepada ibadat tu doa tu. Maknanya dia tu min juz'il ibadah. Sebahagian ibadat. Dah besar pula tu. Dah banyak hadis-hadis Nabi sebut tentang doa ni. Silahul mu'min. Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Jadi kena berhati. Sebab itulah kita kena ingat lah. Doa ni bukan sebarangan kita boleh guna senjata ni. Silap guna, makan diri senjata ni. Kena guna dengan cara yang betul. Dah kena belajar lah. Dengan saya tu ada kitab tu 2 jilid. Azkar Imam Nawawi tu lain. Ni hak baru ni dia bincang tentang fiqh doa dan zikir. Dia mari zikir ni Nabi sebut ketika mana, atas apa ni kita kata konteks dia bagaimana doa ni, disebut dengan jelas. Ulama bincang perkara tu. Walaupun tak ada ISBN pun tak apa tu. Tak apa tu. Pentingnya perkara tu saya mengikut riwayat. Hak ISBN ni pun tak siapa tak tu, hak ni tinggi lagi dari segi sanadnya. Gitu. Bagus hak tu. Saya rasa kalau baca kitab tu, doa tu ada satu kuliah dia bincang, mana gini. Bagaimana kata-kata sahabat tu tentang doa ni. Tu wallahu a'lam ada terjemuh ke tidak tu dalam bahasa Arab. Siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik akbar. Mana minta dengan makhluk, bukan minta dengan Allah. Mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Baik, kita kata, ni saya sebut ni kemusykilan yang timbul dalam internet lah. Baik, kita boleh minta orang hidup berdoa untuk kita, tu tak ada khilaf. Ni kata ustaz ni lah. Cumanya bila seorang tu mati, seseorang tu pula bukan orang biasa, wali tu kan. Kita tak salah bagaimana awak tahu dia wali. Kita tak salah tu jadi banyak kecek lah pula salah tu. Biarlah kita terima dia kata wali lah. Tahu. Bila dia mati ni apa maksud dia bincang tu pula. Ni dalam internet. Mati ni maksudnya hakikat mati ni betul lah dia sebut hakikat mati. Mana kita pindah dari satu alam ke satu alam. Hakikatnya hidup. Sebab tu dalam kubur ni ada yang diazab dalam kubur, ada yang dapat nikmat dalam kubur, dan dalam hadis-hadis sebut dia boleh bercakap dalam kubur dan dia tidur. Macam-macam lah disebut dalam kitab Mishkat kita belajar di Telibu. Sehingga malaikat persilakan dia tidur, bilik dia tu luah, jauh mata memandang. Bila dia nak tidur dibuka pintu, masuk udara syurga, sejuk jadi dia. Dalam hadis sebut. Makna dia hidup. Lepas tu dia mari pula, dia kiaslah pula, boleh mendengar pula. Macam-macam lah pula konsep-konsep yang silap itu. Baik. Oleh kerana itu dia kata,
Sebab tu ada. Ni ada ulama-ulama yang kata doa tu tetap bermanfaat. Doa dia tu, mana kita boleh minta lagi walaupun dia berada di alam barzah. Sebab apa? Sebab dia hidup, dia boleh dengar permintaan kita. Dia kata sama ya. Bukan kita minta dengan orang mati tu. Kita minta dia doa untuk kita. Seperti mana dia hidup, kita minta dengan bertawassul dengan orang soleh. Jadi bertawassul dengan orang soleh ni, orang soleh tu bila dia mati pun tetap nama orang soleh. Bila dia mati dalam kubur, duduk dalam kubur pun masih soleh lagi dia tu. Tak kapun dengar ya Allah yo. Nah, masalah sekarang ni ada tak. Jangan kita guna akal kita 100%. Mu'tazilah jadi sesat gitulah. Isu dia sekarang ni doa dengan orang hidup ni Nabi sebut, tapi bila mati tu ada ke Nabi sebut? Ada ke tak sahabat Nabi? Sahabat Nabi lah bila Nabi wafat, pakak gi minta doa dengan Nabi. Ada? Tak ada sehadis pun mengikut ulama. Pada kubur Nabi duduk mana? Bukan duduk di bakit, duduk dalam masjid. Kita sebut dalam masjid lah mudahnya, sebenarnya tidak masjid tu. Itu rumah Nabi. Sampai hari ni pun tidak declare sebagai masjid tu. Itu bilik Aisyah tu. Jadi tak ada sah. Sebab tu Profesor Dr. Nasir Al-Judaini dia kata kalau ada mesti ulama kita tahu kalau ada hadis. Bahkan tak ada. Kalau betul boleh mesti sahabat Nabi moga ya tak ya pun 5 kali sehari pergi masjid tu. Enggak lalu kok babus salat tobik ke begitu juga. Palil enggak minta tak ada. Hal tu pun tak ada. Maknanya sahabat Nabi ni dia faham molek Nabi aja. Tu Nabi tu. Nabi bukan wali, Nabi. Wali ni rendah lagi. Jadi jelas tak? Jadi jangan kita guna akal kita nak qiyas tu. Kalau perbuatan zahir sahabat Nabi yang diperakui sebagai orang yang diredai oleh Allah tu. Generasi yang diiktiraf. Bila Nabi wafat tu, dialah menjadi galangan anti Nabi. Generasi tu yang menjadi cermin kebaikan agama yang kita boleh tengok untuk kebaikan kita. Suri teladan baik. Ada ke dia buat gitu? Kalau boleh sungguhlah hati-hati. Kalau boleh sungguh bertawassul dengan orang soleh, bertawassul dengan Nabi lah yang paling afdal. Tiba-tiba sahadis pun tak ada. Sebesar tu ibadat tiba-tiba tidak diketahui oleh ulama kita. Cuba fikirlah secara logik. Secara logik. Sebab ibadat ni kalau benda tu jelas, semua orang tahu. Kita tak tahu, ulama kita mesti tahu. Ni tak ada. Dalam kitab Bukhari tak ada sahabat hadis. Pada 7,000 hadis tu. Nak lawan gitu ya. Tapi tak dia akan korek, dia akan cari juga ada. Tak kira ada lemah tak lemah. Itulah masalah tidak. Tu kita tak bincang lagi tu khilaf bab gapo tu. Ulama kata taklif tu bukan bab afdal, bab syirik dengan tidak syirik. Tak ambil kira lagi poin tu. Tak ambil kira lagi poin budaya siapa tu pergi minta dengan orang mati. Budaya Islam ke budaya pokok agama lain. Tu tak kira lagi tu banyak perkara tidak. Sudut-sudut yang kita boleh bincang berkait dengan perkara ni. Amalan siapa sebenarnya? Yang kedua, daripada ayat ni dibuat kesimpulan juga penjelasan tentang keadaan sengsaranya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sama ada dunia ataupun di akhirat. Sengsara hidup, hati tak tenang sebenarnya. Hati tak tenang. Kita orang Islam tenang. Bahkan kita ni, dia ni gini cuba kita perhati konsep doa. Kita doa ni kepada Allah. Sebab itulah di mana-mana kita boleh berdoa. Doa ni dia tidak bertempat sebenarnya. Di mana-mana pun sama. Kecuali ada tempat-tempat tertentu yang disebut dalam nas secara terang tempat ibadah, tempat yang mustajab doa. Itu disebut. Selain daripada tu tak boleh. Di masjid misalnya. Dia mustajab doa ni berkait dengan mustajab doa ni ulama bagi dua. Ada yang bersifat zaman, ada yang bersifat makan. Bersifat zaman ni masa. Masa ni kan, misalnya kalau dalam semaya, masa mana mustajab doa? Ketika sujud. Tu masa. Tak kira lah awak semaya mana pun. Dan masa dia selepas sebelum bagi salam itu. Itu antara yang disebut. Lepas tu banyak lagi masa-masa lain. Itu dari sudut masa. Dari sudut tempat pula, masjid misalnya. Cabai 4 kali. Tak ada sebut macam apa. Kubur. Dah. Tak ada sapa hadis. Tempat mustajab doa kubur. Tak ada. Mana lagi? Di tanah haram. Semua tanah haram kan? Tidak. Kalau di Mekah tu, di sekitar Kaabah tu. Multazam, Maqam Ibrahim. Tu. Di tempat apa ni? Apa dia panggil tu?
Mas'a tu, apa dia? Sa'i. Mas'a tu, tepat. Kita tu sa'i, Safa Marwah tu. Okay? Tu ada, jelas lah dia. Lepas tu kalau pergi ke Madinah pula, Masjid Madinah tu, tentulah. Lepas tu mana lagi? Raudah. Bukan kubur Nabi. Raudah. Kubur Nabi tak ada. Bukan saya kata. Dalam kitab sebut. Lepas tu dah awak kata ada, awak mari kan? Awak mari juga bila minta dalil juga, situ dia adalah pula dia nak kelentuk umat, semua nak dalil. Ada seorang bergerak. Sebab tu saya tengok tu, saya ni bimbang gini, kita tak apa duk main ngaji sokmo dengan Maulana ni, duk mari sokmo ngaji Maulana, ngaji dengan siapa-siapa, duk ngaji siapa betul ni tak apa. Anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni setengah-setengah tak minat agama, dia ikuti. Sebab pengalaman saya, anak-anak pun dia tahan betul. Kau abah gini ni. Dia kata tak betul. Siapa kita sakit kepala, ustaz ni jangan tengok video dia. Siapa kita terpaksa kata gitu. Cik kau tak ni ustaz, jangan tengok lepas ni hak dia. Kau tengok hak ni. Kita terpaksa ayat begitu. Baik. Dia kata gini, ustaz ni. Dia dua beradik ni. Dia pengkuliah belaka, dua beradik ni. Dia kata mapuhlah kita semua nak dalil lah. Bahasa dia pun kasar ustaz ni. Nak rokok, mana dalil? Semua tanya dalil. Nak sujud, tanya dalil. Allah, kita pun gerai sebenarnya. Main air-air gitu lah kita. Hanya tengok tu. Tengok tu orang duduk becah harga pada dia. Siapa dia minta dalil nak rokok? Siapa dia minta dalil tu? Orang minta dalil ni, bila seorang tu bercakap benda pelik, benda bercanggah dengan hak jelas, orang minta dalil lah. Tu minta dalil, rokok, sujud, minta dalil waktu dia. Tapi manusia ni dia nak mengelirukan masyarakat. Tu cara dia. Sebuah hasani lah. Saya nak guna bahasa mudah, saya boleh simpulkan siapa dia ikut Quran dan hadis sahaja, dia pun sahaja juga gitu, maka wajib sesat. Padahal yang ulama kita kata kita mana ikut Quran dan hadis saja, hak tu tak sesatnya, wajib dapat hidayah. Tu nak semaya tak akan lengkap kita semaya, sebab dalam Quran sengaja Allah sebut tidak lengkap. Sebab tu kita perlu pada hadis, gabung dua tu boleh semaya seperti lah ni, seperti yang kita semaya lah ni. Sebab tu Nabi kata mu kena tengok aku semaya, baru mu boleh semaya dengan cara betul seperti mana aku semaya. Mu kena tengok aku buat. Nak tengok lagu mana, kita tidak ada zaman Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan ramai lagi sahabat lain, bila ada di kalangan tabi'in minta tunjukkanlah solat Nabi pada kami. Kami nak tahu. Dia berkata, okey, iktini wudu, iktini wudu, bawa pada aku air. Mana dalam satu bawa, dia pun bawa daripada awal, tak kecek banyak. Mu tengok aku buat. Hakadha wudu Rasul, wallahi hakadha. Saya Nabi berkata, saya Usman, beginilah, demi Allah beginilah cara Nabi ambil wudu. Dia tak ajar pun hak mana sunat, hak mana tu tak ajar pun. Gini Nabi buat. Aku tengok gini. Mu kena perhati malah. Tu cara dia. Tu orang panggil hadis. Sebab tu Nabi kata kena pegang je kepada sunnah sahabat. Sebab sahabat tu penghura yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah. Tolak hak tu hadirat, masalah kita. Ambil hak tu kan. Kalau tolak hak tu, masalah. Akan timbul masalah. Sebab itulah kita kena tanya orang-orang begini. Kalau mungkin ada keluarga kita dan sebagainya. Sebab saya pernah tanya, sebab keluarga saya ada yang terlibat dalam ajaran sesat ni. Ngatik tengah malam, pukul 12 malam, diberi lalai ngatik. Dia ada balasah dia. Sepupu saya tu, siapa dia ni, dia rakam zikir dia tu. Dia ada siapa ke Afrika. Dia ni perempuan. Pak sebeh tak dada tu. Duk gini dalam kain telekung. Duk kecek dengan saya. Kata mu buat ke dia tu? Tertanya dia, mu sepupu kan. Zikir dia pakak. Kejut selengok. Sebeh harus sana. Putih-putih, duk ada dada. Duk tarik gitu. Sepupu saya sedih. Siapakah hari ni tak berubah? Tak cakap nasihat. Tengok dalam FB dia kat sedih saya. Pupuk dia ni semua ada gambar. Ada gambar Habib Omar. Di mana-mana pun bawa. Tengok tu jadi tenang hati. Pada Quran kata, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah,
Hadis pun sebut, banyak ada hadis semua. Itulah masalah dia. Siapa dia ajak dia masuk ajaran itu? Salah seorang orang pondok. Saya bukan kata pondok, orang pondok. Pondok lain, ni orang pondok. Jangan salah faham. Jadi pondok jangan marah. Sebab kita kata orang, bukan pondok. Itulah je bawanya. Bagi kita kenal lah kau tu. Jadi hati-hati tak teruk lah. Sepatutnya kena tanya. Saya tanya. Payahlah nak jawabnya. Saya kata hak Nabi buat tu tak cukup lagi kau. Lafaz hak Nabi buat tu tak cukup lagi kau. Banyak tumor tu. Siapa boleh kumpul sebuah kitab amalan seharian, tak kira hak mingguan, tak kira bulannya, tak kira tahunnya, harian. Harian saja, tak kira lagi hak lain-lain tu. Hak Nabi buat seminggu sekali, hak tiap hari, rutin. Siapa boleh kumpul sebuah kitab. Saya buat kuliah tu setahun habis. Mari hari minggu ni mari ngaji, tanya pula hak minggu faham ke tak? Gitu sama tanya. Senyap belaka. Bila tanya amal. Mana tak apalah kukuk mana. Tapi kukuk mana pun ramai yang sebut feedback yang kita dapat lah. Bila saya tanya feedback tu, dia kata ustaz, banyak dah pokok kita amal tapi tidak semula. Kata tak apalah, alhamdulillah lah. Siapa pokok dia ni tak? Ni di apa ni? Dia panggil Jalan Pahit sebelum sampai ke Meru tu. Dia ada satu surah di situ. Yang kapung. Sekarang ni ramai. Saya terakhir lagi sebelum balik ke Kelantan, dia dekat dengan 30 orang dia ada pokok dia. Lelaki saja. Dia kata apa tak bawa isterinya dalam proses dakwah dia tu. Tak boleh jawab. Ada kitab belaka dia, beli putih sorang. Dia kata memang tengok. Saya kata tak tengok tu, tak apa, dia ada dalam telefon, ada. Boleh tengok smartphone. Memang ni masa makan dia hari terakhir tu dia jam apa lah ni? Jamu pulut dengan rendang tu. Kita duduk kecek saya buat. Kata pak cik Amal banyak mana dah ngaji ni? Dia kata banyak dah ustaz ni dia kata. Tapi tidak semua lah. Kata tak apa, alhamdulillah lah tu. Dia kata saya tengok tak tak ingat tengok. Engkau kitab tu kecil lah. Warna biru 1001 amalan. 1000 amalan, 1001 lah. 1000 amalan sehari semalam. Nama apa tulis tak ingat, nama penulis apa tak ingat nama apa? Husainan tak? Abdul Haushin tak? Bukan Abdul Haushin tu sirah tu, sahih tu. Sirah Ustaz Awi ngajar tu. Tu lain. Tak apalah. Kukuk mana pun ada seorang cikgu tu nak ayatnya, dia perlu dah. Kita tekan. Hak ni jelas pada Nabi. Ada hak lain pun. Tapi jangan ambil hak tu. Sebab kelebihan kalau hak Nabi ni, kenapa saya tekan perkara itu, kita belajar tentang syirik. Sebab dalam awal mukadimah kita ni, kita nak dapat iman yang teguh, nak mengelakkan daripada syirik, nak elak daripada gangguan syaitan, dia kena amal sunnah Nabi. Sebab tu dalam ada dalam satu riwayat yang sahih lah. Ni dalam Sunan Nasa'i kita belajar ni. Dalam ada mufrad pun ada. Nabi kata bila mu takut pada waktu malam, berasa takut. Sebab saya pernah. Ni ayah saya sendiri, biarlah nak sebut. Dia pernah satu malam dia takut tak boleh tidur. Siapa dia turun tu bawa kereta dia pergi rumah saya. Nerah dia tidur rumah saya. Dia tak boleh duduk, tak tahu apa. Tak pernah dia tu. Tu Nabi sebut kalau takut siapa tak nerah tidur, Nabi suruh kita. Nabi suruh agama. Nabi tak sebut suruh cari jaga kawasan tu, pak agak kau gapo jaga kawasan lah, jaga. Nabi tak sebut suruh cari penjaga kawasan tu. Nabi kata ingat kepada Allah dengan baca tahlil. Nabi suruh baca tahlil. Tahlil ni kata la ilaha illallah. Nabi suruh tahmid, kata alhamdulillah. Nabi suruh tasbih dulu. Dalam tu tahlil, tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. 4 perkara tu. Nabi suruh baca sebanyak-banyaknya. InsyaAllah hilang. Nabi suruh gitu. Sahih tu. Tu ajaran Nabi. Tapi ajaran Dajjal ni dia suruh kita ingat, sebut nama, baca Fatihah, hadiah pada penjaga kawasan. Itu Dajjalum minad dajajilah. Itu seekor Dajjal daripada Dajjal akhir zaman. Tu cara dia begini. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, sebab dengan saya tu ada kitab khusus tentang Dajjal. Salah satu agenda paling utama dalam muqaddimah kitab disebut, salah agenda Dajjal ni hak mata tak buta tu. Hak mata buta tu tak tahu bila lah mari tu.
Hak tu memang tengok tahu dah sebab ditulis kafara ataupun kafir dalam hadis bu. Hak tu dia uduh. Rambut kriting khotok. Lepas tu mata sembuh, hak tu tubik tu macam-macam disebut Nabi sebut kaki peka pendek pula tu. Nah, hak tu tengok tahu dah gajah tu. Hak ni dak mata molek. Mulut mani. Nah. Tapi dia akan bawa umat Islam ni supaya ikut ajaran hak tidak Nabi tapi nak serupa dengan ajaran Nabi. Dalam mukadimah disebut. Jadi orang kita ni dia tukar kalau nak serupa. Sebab tu Ustaz Wahid kawan baik Malana. Dia kata popok kita ni kalau tak boleh pinggan suruh taik kubah, nyamik taik kubah. Tu tak sangat baik Malana ngaji sekali di Pakistan ni. Ustaz Wahid kita panggil ayah hid dia, tak ayah hid. No, Malana bagi tak ayah hid dia kata betul. Kata jodoh tak ayah hid kata popok kita ni. Udah hidung sombak tak tahu bang. No, nampak serupa. Lepas tu lapik lau pisau pula jadi kau kelabu. No, nyagi ga tai lembu. Daripada surah tu. Bak nak serupa. Bahaya nak serupa. Sebab tu Nabi tak bui tasyabuh tak boleh serupa. Tak boleh. Sebab tu saya tanya sepupu saya tu, tak cukup ke dia lagi? Cuba ya. Dalam Islam ni tak cukup ke apa lagi? Buat amal dia, doa, banyak ketemu. Nak amal tak habis saya dah tu. Tapi bapa duk pergi ambil orang lain juga. Bapa. Itu isu dia. Tapi popok sesat ni kata tak boleh ke? Dosa ke? Tu cara popok sesat dia nak menimbulkan keliruan. Sebab tu saya jawab tu kan, haram. Tak boleh. Kita boleh lalu. Tak boleh. Dia zaman sekarang ni cuba kurangkan berkias. Kacet direct. Sebab zaman tahap berat dah. Nak kias lagi. Kalau tidak berat. Tapi kita kena tahu hujah lah. Mestilah tu. Tahu hujah tu. Sebab itulah hadis-hadis hujah ni ulama dia kategorikan. Hujah untuk orang awam ni dia nak baca Quran, baca hadis tak ingat. Sebab tu hujah orang awam saya Umar pun pernah guna. Saya tak ingat cari buku tu tak jumpa. Bukan jadi rosak masa banjir pun. Ada ulama kumpul. Saya Umar ni salah satu dia guna untuk menyedarkan masyarakat. Nabi buat ke tidak gini? Tu kata-kata Sayyidina Umar untuk menyedarkan masyarakat, khususnya orang-orang awam. Kita nak tecek lebih-lebih dengan orang awam ni dia bukannya erti. Cukup Nabi buat ke tidak? Bahkan dalam hadis Nabi ada sebut umat ni akan selamat kalau dia ada tanya mana dia rujuk pada aku buat ke tidak benda ni? Aku tu mana Nabi? Akan selamat umat tu. Nabi pada sebut dalam hadis. Enggak saya Umar dia guna hak tu ya. Mu buat gini ada ke tak Nabi buat? Sayyidina Umar itu dia punya kata-kata dia untuk orang awal sebagai mukaddimah untuk menyedarkan orang awal betapa perlunya kembali pada ajaran Nabi. Tu dia guna. Untuk apa ni kita kata nak supaya tersentak masyarakat. Nabi buat ke tak? Tetapi popok Dajjal ni dia pusing perkara tu. Siapa dia tanya gitu, itu tanda dia Wahabi. Zaman sekarang memang gitu. Pengalaman saya kuliah ni. Ada seorang tu penganjur program ni sendiri. Dia ni datuk, berpakat datuk. Dalam pembentangan tu saya tak sebut isu-isu khilafiyah, kita elak daripada awal lagi. Saya ada buat ketah kerja lah, anjur JAKIM wilayah timur di Mesir. Tiba-tiba ada persoalan hadirin semuanya tutup email lah tiga negeri Pantai Timur. Dia tanya isu saya pun teragak-agak nak jawab. Cuma dia tanya kena jawab lah. Bila kita jawab, kita sebutlah. Saya tak kata bid'ah. Cuma kita kata perbuatan ini tidak sama dengan Nabi. Dan kalau saya normal, tak sama itu sudah jadi masalah kepada Islam. Tak sama dengan Nabi itu sudah jadi masalah. Sudah dianggap masalah. Sebab tu saya normal bila dia tengok sahabat, orang tabi'in lah khususnya, buat sesuatu amalan ibadat, tak serupa, bersering, baca lain. Tak kata Alhamdulillah. Hak tu tak boleh. Dah sahabat. Apa tak serupa dengan Nabi? Makna sahabat ni dia kira ke mana biar kekal ajaran yang asal. Bersing, baca lain. Hak Nabi juga. Tak kata Alhamdulillah. Hak tu pun Sayyidina Ali kata masuk neraka dah. Masuk neraka kerana khilaf sunnah. Kerana menyalahi sunnah. Itulah sepatut rujuk kita. Ni dak kita ubah lagi. Habis nak ubah. Alasannya tak boleh ke? Molek ke ulama kita buat tu. Tak boleh pakai kaedah tu. Saya Umar orang yang diiktiraf orang nombor 2. Kalau mesyuarat Nabi tak tinggal dia. Tajamnya pemikiran saya Umar ni. Tengok tak serupa sikit. Ingat tak cerita Abu Hurairah yang pegang ke dia, yang tepuk terada ubah cakap Abu Hurairah. Ingat cerita tu? Itu dalam Bukhari benar. Kan Nabi suruh Nabi ni saya sebut ringkas lah. Kita bicara sebelum ni.
Nabi selipar ke, Nabi sebut apa ni hadis tu, sesiapa yang berkata la ilaha illallah, man qala la ilaha yastayqinu min qalbi dakhalatil jannah, wajabat alaihi jannah. Sesiapa yang kata la ilaha illallah mustayqinan, bukan mustayqinan fi qalbi, dalam keadaan yakin dalam hati dia, pasti dia akan masuk syurga. Kenyataan umum. Sebut la ilaha illallah dalam keadaan yakin. Tak sebut solat, tak sebut puasa, kata la ilaha illallah. Kenyataan umum. Kalau mu ayat gitulah kau orang. Nabi amanahkan hadis itu kepada Abu Hurairah. Patut Nabi bagi selipar kepada Abu Hurairah sebagai tanda bahawa dia sebut ni daripada Nabi. Buktinya selipar Nabi di tangan dia, di mana Abu Hurairah tak dada, tidak tak atas kepala, tak dada selipar tu. Jadi bila takdir Allah SWT, Nabi kata kalau mu jumpa siapa-siapa pun ayat gitulah. Man qala la ilaha illallah mustayqinan fi qalbih wajabat alaihil jannah. Gitulah lebih kurang, ada mungkin ada silap. Tapi mafhum dia jelas gitu. Pasti masuk syurga. Tiba-tiba takdir tu jumpa mula-mula sekali dengan Sayyidina Umar. Tak Sayyidina Umar kenal selipar Nabi. Maka berlakulah dialog di situ. Maka Abu Hurairah pun ceritalah. Dia baca tu. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar ni orang cerdik. Bahaya ni. Lamanya amat ni semua tidak ngatik ya. Hak lain tak buat. Bukan kira orang kapur ni. Ngatik. Pasti. Yakin dengan ngatik tu tak. Ngatik lah kita panggil lah ni. Tahlil masuk ke. Lepas tu puasa buat wajib-wajib lah. Sunat tak buat. Bahaya ni. Dia kata ya lah ke. Nabi sebut ya betul ni. Selipar ni dalil. Selipar dada aku. Sayyidina Umar tak percaya. Lepas tu dia tepuk. Dia tak jadi tepuk, kena sikit, rebah. Terduduk, ternyah punggung. Tobik air mata Abu Hurairah. Lepas tu dia akak pula. Dia akak berapa gas ni. Bawa pergi. Mana Nabi? Aku nak jumpa Nabi, nak tanya selalu ni. Tu, Sayyidina Umar. Nabi buat yang betul lah. Abu Hurairah sebut tu aku amanah dia supaya siapa. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, pada pandangan saya, hadis ni tidak boleh disebut untuk mereka awal, orang baru masuk Islam, orang kapur, tidak banyak lagi ilmu agama, takut dia ittikal, fayattakilu dalam hadis sebut. Takut dia rasa overconfident, akhir sekali dia tidak jaga ibadat lain, cukup dengan tahlil saja. Aku bimbang. Nabi kata ya dah juga. Nabi kata, Nabi merakui. Maknanya hak ni setengah-setengah perkara kita bui kepada orang-orang hak faham oleh agama. Hadis tu nak ayatnya sebenarnya maknanya la ilaha illallah ni dia berserta dengan iqtida dia. Kalau orang ngaji dia panggil iqtida. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, itu merupakan satu janji, satu bai'ah, satu ikrar dengan kita. Bila kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, maknanya kita sanggup ikut segala perintah dia. Hak tu iqtida dia nya. Jadi bila kita kata kita sanggup ikut atas nama ikrar itu, maknanya kita sanggup buat semua ajaran Islam. Tu iqtida. Jadi maknanya pandangan Sayyidina Umar tu, kalau kita nak ajar orang supaya baca hak ni la ilaha illallah dengan yakin, kena bagi huraian, jangan sekadar tu. Sahabat-sahabat utama Sayyidina Umar, dia faham lalu dah tak payah ajar tu. Orang lain tu. Orang lain tu. Tu. Sebab itulah hati-hati nak kena ingat. Dan mukaddimah saya ulas sekali, mana seseorang yang betul-betul berpegang pada sunnah mengaji sungguh, dia tak akan kena penyakit akidah. Sebab latihan memperkukuhkan, untuk memperkukuhkan akidah, orang panggil merealisasikan akidah dalam kehidupan ni, bukan sekadar kata la ilaha illallah, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah. Jadi tuntutan la ilaha illallah tu daripada mana kita tahu? Daripada Nabi SAW. Dan itulah makna berpegang pada Quran dan hadis tak sesat. Tu makna dia nya. Sebenarnya ni kita duk mengelirukan orang awal pula. Song hak jom manggil algerai song. Kita tak. Song hak jom manggil kita pula lemah tengok tak. Dia sahabat saya mengalir air mata, dia kata dia dengar. Kita ni gerai kacik gigi gitu ya. Sahabat titik kata dia air mata dia tengok tosianya. Bahaya ni dia kata ni pada masyarakat awam ni, kenyataan ni. Patut diberi ruang dia, tak ada siapa pun sekat dia, kritik dia. Bahaya. Tu na'udzubillah. Sahabat saya dia kata dia tak khabar, dia titik air mata tengok. Sedih dia. Bahaya tu.
Begitulah hati-hati. Seterusnya, kalau kita kata dia ni jahil tu, orang ngeh dah tu. Kata pada orang yang sebut ni jahil tu, orang ngeh benar tu. Cuma makna tu. Ada lagi perkataan lain yang sepatut mungkin lebih boleh, tapi ialah bercermak nah. Tapi kau ke mana pun teruk ni. Kata-kata ni teruk ni. Baik, seterusnya pun kita tengok lagi. Orang yang paling bodoh dan yang paling sesat adalah orang yang beribadat dan berdoa kepada selain Allah. Ni paling bodoh. Sebab apa? Perbuatan dia buat tu tak kena pada tempat, tak dapat hasil apa, boleh dosa pula. Sebab tu dalam Quran sebut, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Kena baca ayat, kena tadabbur ayat tu. Nabi kata, Allah suruh Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, sebutlah wahai Muhammad secara terbuka, maukah aku cerita kepada kamu orang yang paling rugi amalan di hari akhirat. Maknanya dia ni beramal, bukan dia tak rajin beramal, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang usaha-usaha mereka itu sesat. Ibadat ni termasuk dalam usaha. Dia buat tapi sesat. Setengah ulama kata sesat di situ banyak makna. Pertama sekali, buat tak kena cara. Bukan bid'ah, tapi buat tak kena cara. Selagi dia buat bid'ah tu dengan yakin ibadat, tak kena juga. Mana dia buat ibadat rajin banyak, sepopok khawarij misalnya, tapi tak kena cara. Dia ikut kepala dia, tak ikut kaifiat Nabi. Wahum yahsabun, sedangkan dulu semasa dunia mereka yakin. Yahsabu dengan makna yuqinun, mereka yakin. Annahum yuhsinuna sunnah, bahawa mereka adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Yakin gitu. Sebab tu dia sanggup tolak semua pandangan orang. Dia ketepikan semua pandangan sebab dia yakin dia benar. Oh, hak ni nak bertaubat ke jalan mana? Sebab dia tak terima perbuatan dia tu salah. Sedangkan taubat ni boleh berlaku anak tangga pertama menyedari hak dia buat tu salah. Hak itulah baru dia pergi bertaubat. Nak pergi ke mana? Dia yakin betul. Sebab tu dia bid'ah ni berat. Berat bid'ah sebab dia yakin betul. Nak mari taubat ke mana? Taubat ni bila dia terdetik dalam hati, oh tak kena aku buat salah, baru dia mari nak bertaubat, nak lahir insaf itu. Sebab tu berat, kena berhati-hatilah. Kalau kita baca ayat tu, kita tidak boleh lah, patut dia berbangga dengan dia, dia yakin betul. Enggak kita suruh dia bertaubat, dia berbangga pula bertaubat mana. Taubat ni kalau salah. Tapi ada orang tak faham. Ni dalam internet lah belakang saya tengok juga. Internet kadang-kadang orang atas kita tengok. Kalau tidak atas tu banyak nak cari dalam internet ni. Ada yang sebut, dia kata apa duk sibuk. Bid'ah ni kan ibadat juga. Oh berat tu. Bid'ah aku bodoh tu kan ibadat. Duk sibuk duk di pak kelab malam. Apa tak sibuk atunya? Ya tu mu tahu dah tu. Orang tak jadi sesak gitu. Hak ni jadi sesak rugi. Dia tak faham. Lepas tu dia persoal pula, ibadat ni hukum dia ke? Rakyat hukum. Ibadat apa ni, bid'ah ni bukan hukum. Hukum tu 5 perkara tu lah. Wajib. Apa dia? Ala haram makruh haruh tu hukum 5 tu. Ahkamul al-khamsah itu. Bid'ah ni bukan hukum. Tu kita ni ayat lagu mana? Mudah saya jawab mudah. Saya tak tahu hukum kedok itu masuk neraka Nabi kata. Tu senyap sekali tu. Tak tahu lah hukum ke dia pun. Nabi kata sesat, masuk neraka. Dia tanya saya, ni saya dia buka pondok ni. Dia kata dia tak pernah dengar lah aslalahu dalam hadis. Kata mu buka pondok lagu mana mu ni? Dia kata tak pernah dengar lah aslalahu. Tak ada asal ni riwayat ni. Dia tak pernah dengar. Dia tanya saya, mu ambil mana dia? Saya kata mu buka pondok mana lagu ni? Dia jerantuk dia buka pondok. Ikut dia lah kalau dia dengar penggolah you know. Sebab dia berhi sangat dia masuk dalam grup riwayat maudhu' pada tak cakap nasihat. Bila kita sebut la aslalah, kita kata PM aku lah kalau nak bincang tu masuk dalam grup susah orang lain pula. Tapi manusia jenis gitulah. Dia nak suruh nampak buruk kita tu, dia masuk secara terbuka tu.
Pada kita PM dengan dia asalnya. Teruk manusia ni. Akhir sekali gitu. Dia soalnya. Dia kata, bid'ah ni bukan hukum. Dia kata, dah tidak hukum apa Nabi kata masuk neraka. Dia kata, macam ada bincang lah. Dia kata, bid'ah ni ada hasanah. Iyalah betul lah, buat kereta tu hasanah. Mu ni bukan buat kereta, mu buat agama lain. Kita berat lah, kita mengusahain kan ngaji sekali tu. Yang teruk. Bukan mondok tu setahun tu. Terkejut saya. Dia habis mengaji, lepas habis mengaji di universiti tu, dia buka pondok. Dia mengaji pondok sebelum, dia buka pondok sendiri. Orang Kelantan kita asal dia. Ayatnya setahun tu. Bayarkanlah. Ramai nak punya, beratus-ratus orang. Cuba bayar, kalau kita bagi faham begitu. Berat. Jadi, sebab itulah kita kena guna kaedah senoma tu. Nabi buat ke tidak? Tak caralah orang nak tuduh kita ke apa-apa. Itu standard agama nak supaya manusia ni berfikir. Yang keempat, syirik merupakan kesesatan paling besar. Yang kelima, doa kepada selain Allah itu menjadi sebab permusuhan pada hari kiamat antara yang disembah dan penyembah itu. Jadi dia duk balah sama sendiri antara yang disembah selain Allah dengan penyembah tu. Ma'bud ni yang disembah. Kalau kita ma'bud, kita siapa? Allah lah. Jadi ma'bud selain Allah ni, kita guna istilah itulah mudah faham. Kalau tidak, banyak bahasa kena guna. Ma'bud selain Allah. Ma'bud kita hanya Allah. Ma'bud selain Allah ni, dia akan kata kepada abid dia, kepada penyembah dia, aku tak suruh mu sembah aku. Hak mu buat tu tak terlibat dengan aku pun. Balah pula situ. Sebab penyembah dia kata, mu lah kimu aku jadi sah. Dia kata, siapa suruh? Dia nafi. Padahal dia suruhnya. Syaitan tu lah antaranya. Dia suruh, tapi dia tak mengaku. Dia musuh. Tengok syaitan. Padahalnya jelas dah. Amal hak syaitan. Sebab itulah ulama kita tulis. Bukan sekitar, banyak kitab. Beberapa orang ulama tulis. Nak beza wali Allah dengan wali syaitan. Wali Allah ni dia bagaimana bentuk dakwah dia. Wali syaitan ni bagaimana bentuk dakwah dia. Memang disebut. Al-farqu baina awliya'illah wa awliya'ish syayatin. Itu ada juga kita. Perbezaan yang antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Ulama tulis. Tujuan apa? Supaya umat Islam tidak keliru. Keliru tu bahaya. Dan orang kita kata ni, kalau kita tengok dalam Quran lah, kita baca Quran ni, salah satu sebab rosak agama samawi sebelum Islam ni, sebelum Al-Quran turun, sebabnya ahli-ahli agama dia tu talbisul haq bil batil. Mereka mencampur adukkan yang benar dengan salah. Dia campur sekali. Perangai siapa ni? Tutup lebar zaman pokok Yahudi, pokok Bani Israel. Dalam Quran pun sebut. Antara mereka awal lagi dalam surah Baqarah tu, ayat tu. Allah kata la talbisul haq. Jangan kamu duk kelirukan yang benar. Jangan duk campur benar bil batil dengan batin. Jadi rosak masyarakat. Pok-pok dia ni bukan dia mengelirukan main-main. Dia cabut, dia buah asal dia buah lain. Tu tahap iltibas dia. Bukan kecil-kecil iltibas dia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang kelima, doa. Yang keenam, pada hari kiamat nanti, orang yang disembah itu atau sesuatu yang disembah itu, sama ada iblis, syaitan dan sebagainya, tahu. Sebab tahu ni istilah yang digunakan dalam Quran. Tahu ni sesuatu yang menyesatkan manusia. Sama ada tahu tu dalam bentuk harta, dalam bentuk benda jamadat, ataupun tahu tu dalam bentuk manusia, makhluk hidup, manusia dan sebagainya. Semua tu tahu. Sesuatu yang menyesatkan manusia itu disebut taghut. Jadi dia akan balas. Bahkan dia berlepas diri. Dia kata dia tak terlibat pun dalam mengajak manusia melakukan syirik mu sendiri. Tujuan apa dia nak berlepas diri itu? Sebab dia nak mengurangkan azab kepada dia. Itu maksud dia. Yang ketujuh, penetapan adanya hari bangkit akan dikumpulkan manusia untuk diberi balasan. Jelas daripada ayat ni ada hari bangkit itu. Yang ke-8, berhala-berhala tidak dapat mendengar orang yang berdoa kepadanya. Dan mereka tidak ada kemampuan mengabulkan doa orang tersebut. Berbeza dengan keyakinan kaum musyrikin, mereka menganggap berhala itu mampu menyelesaikan masalah mereka. Paling tidaknya bentuk penyelesaian itu apa? Mereka akan pujuk Allah supaya terima doa mereka. Itu maksud dia sebenar. Sebab tu Syah Ismail Syahid, cucu Syah Waliullah tu, dalam kitab ada Risalatul Tauhid tu dia sebut. Dan masa saya belajar tu, saya tanya mula-mula kata, ni lah sebenarnya hakikat syirik.
Hakikat tawassul tu hak tu lah sebenarnya. Gapo dia? Dia guna kabel untuk mempengaruhi Allah. Kabel dia apa? Orang soleh. Sebab kalau dia doa sendiri, dia tak yakin Allah terima. Maka dia guna perantara orang soleh. Seolah-olahnya dengan sebab orang soleh ni, Allah akan bagi. Jadi Allah akan terpengaruh dengan orang soleh. Hak tu syirik tu. Ada unsur penyamaan dengan makhluk. Kan kalau kita nak pergi jumpa menteri besar, kan nak minta projek, kita cari orang-orang yang baik dengan dia lah. Biarlah hak ni saya sebut ni hak molek ni, dua watak ni meninggal dunia dah. Tok Guru, almarhum Tok Guru Sebelah Kata dengan adik dia. Meninggal juga adik dia. Saya sebut secara umum kita. Hak siapa pada saya ni maknanya anak-anak dia juga. Nak ayatnya percubaan. Orang cuba nak rasuah Tok Guru tu melalui adik dia. Dia nak minta projek, dia bui kereta mewah pada adik dia. Bui kereta mewah pada adik dia. Suruh adik dia mari minta. Bila sampai pada Tok Guru kata, hantar semula kereta tu. Bui kereta, kau tak bui kereta apa, aku tak akan bagi projek pada orang tak layak. Mana kalau ambil berdosa. Minta hantar semula kereta tu. Nak ayatnya tu cara dia. Maknanya nak direct dengan Tok Guru, mungkin tak boleh. Cari orang yang baik dengan dia, adik-beradik, mak dia ke, ayah dia ke. Begitulah seolah-olahnya kata Syekh Ismail Syahid. Nak doa sendiri tak terima sebab apa? Sebab kita telah diberi faham yang salah. Kita ni kotor, kita ni tidak wali, maka tak boleh doa. Tu ajaran salah tu. Ajaran itu sebenarnya merupakan ajaran yang diperluaskan oleh ahli agama supaya masyarakat bergantung dengan dia. Sedangkan ajaran Nabi, kita kena bergantung dengan Allah. Ulama ni pemudah cara untuk memahamkan masyarakat kena agama. Ni tidak. Dia uruh agama, biar orang bergantung dengan dia. Tu bahaya. Bila bergantung dengan dia, dia akan banyaklah dapat nikmat dunia tu di situ tu. Nikmat dunia tu banyaklah dia akan dapat. Itu tujuan dia. Padahal kita kata Nabi sendiri ajar, kamu kotor sebagaimana, kamu banyak dosa pun kamu berasa, kamu kena minta direct dengan Allah keampunan itu. Hak tu Nabi ajar pada kita je. Tetapi puak-puak ni je. Ni silap. Terpengaruh dengan ajaran luar. Kristian memang begitu. Kristian ni mana ahli agama dia tu, kira dia siapa dia tak wakil tu. Padri tu wakil tu. Siapa begitu sekali. Islam tidak. Tak ada wakil-wakil. Direct. Baca sangat ayat tu masa nak berdoa tu. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi amal tidak lagu tu. No. Gitu sebenarnya. Tu Syekh Ismail kata syirik tu. Tu termasuk tawassul tu dengan orang mati. Tak boleh. Memang dia tak sebut, tapi seolah-olahnya tu dia kata sebab tu. Allah nak terima doa kita sebab itulah, sebab dia orang soleh. Mana dia bawa? Sebab tu dia minta gini. Dia minta, dia kata, saya, wahai Tuhanku, aku mohon kepadaku dengan berkat orang soleh ni. Tu satu bentuk. Selagi ada. Dia tiga semua. Mula-mula sekali dia minta dengan, ya Allah, mana sembuhkanlah penyakit aku ni dengan berkat guruku yang mulia, sebut nama sekian-sekian. Tu dia panggil tawassul juga. Tu satu bentuk. Kalau tu ulama kata tak boleh dah tu gitu tu. Tapi ulama kata tak syirik tu. Hak selagi dia bukan minta dengan Allah. Dia minta dengan orang mati supaya orang mati tu minta dengan Allah. Wahai guruku yang mulia, mohonlah kepada Allah untuk saya gini-gini. Dia tidak minta dengan Allah. Dia minta dengan itu supaya orang soleh tu minta dengan Allah. Tu satu. Tu ulama kata hak tu tak boleh. Hak tu amalan jahiliah tu. Hak tu sembah berhala, hak tu lah dia buat. Selagi dia minta direct dengan orang mati. Wahai guruku, sebutlah CD ke apa no. Bukan CD hak main hak bola tu dak. CD ni hadrat penghuluku, tuanku. Tu makna CD. Tu makna dia. Biasa-biasa saya dengar ni dalam internet dia sebut CD tu. Kita tahulah maksud CD apa, seed tu. Minta terus, tak sebut pun nama Allah. Tu memang jelas, tak ada khilaf. Hak buat ni pun ada yang buat gitu. Tapi kebanyakan tidak buat hak berat sana. Dia hadut tengah sana. Hak serupa dengan Arab jahiliah. Tu. Hak saya sebut doa tiga segi tu. Dia pergi pada orang mati terbawa kepada Allah. Hak yang pertama tadi, tawassul tu, dia minta ke Allah dengan berkat orang soleh ni. Tu lama kata hak tu pun tak boleh dah. Sebab apa? Bercanggah dengan ajaran Nabi. Saya pernah dengar ni sahabat saya pun ada ila hadrati Syekhil Kiram.
kepada kehadapan itu, ya Allah, dengan berkat guru saya ni, itu saya biasa dengar. Kalau saya kata dia tak boleh muak hijab lagu ni, Nabi tidak ajar gitu ya. Baik, berhala-berhala itu tidak dapat mendengar orang yang berdoa kepadanya, dan tidak boleh mengabulkan doa orang tersebut. Berbeza dengan keyakinan kaum musyrikin yang dia anggap boleh, walaupun tak dengar apa boleh. Sebab apa? Sebab hakikat dia bukan minta pada batu berhala tu. Hak tu hanya sebagai lambang sahaja. Hakikat dia minta dengar orang salih. Cuma isu dia sekarangnya, kalau kita lihat dari sudut lain, orang-orang yang bertawassul ni, doa dia akan terbatas. Sebab tu dia sebenarnya tawassul ni sebenarnya saya tengok memang ialah syaitan ni sangat licik. Dia tawassul ni salah satu kesan dia akan terjadi satu fenomena orang akan kerap pergi ke kubur. Sebab bila nak bertawassul kena pergi kubur. Tu sebenarnya dia akan bawa ke situ. Banyak yang daripada Malaysia pergi ni ke kubur Nabi Hud. Padahal tak sahih. Bapa kena pergi sebab kubur. Kita umat Islam ni doa ni bukan berkait dengan kubur, sebab tu dia ada dua saya sebut tadi. Berkat doa ni dari sudut zamani dan makani. Hak makani ni kalau mengikut Imam Malik, doa yang bersifat makani misalnya di Raudah, di Multazam, di Maqam Ibrahim dan di sekitar Kaabah tu. Hak tu termasuk dalam sunnah makaniyah dalam pembahagian dia. Imam Malik kata tujuan adanya sunnah mustajab doa di tempat tertentu di dua tanah haram tu dengan tujuan untuk umat Islam pergi ziarah kawasan itu. Kalau kita kecek Kelantan baru ngapuh pergi, muka situ je ada tempat berkat doa berkait dengan tempat. Kalau di masjid mana-mana pada hak tidak masa hak kita kata tempat khusus, Raudah. Tak ada sini Raudah. Ada tulis Raudah tu. Di Benja apa ada. Dia tulis pintu masuk dia Raudah. Rupanya tempat dia buat ruqyah. Tempat dia bom, tapi dia tulis Raudah. So kata ni Raudah mana pula kita pergi makan gula. Anak murid Harudin dia buka. Tu tak apa tu, Raudah lain tu. Tidak Raudatun min riyadil jannah tu. Imam Malik kata tujuan tu lah. Sebab Imam Malik dia kata kalau musim-musim haji tak sah lah orang tempat duduk berebut nak pergi Raudah. Wih kau orang luar lah. Tu cerdik dia punya Imam Malik. Sebab dia faham tujuan tu lah sebenarnya. Bila kita pergi ke Masjid Madinah, masjid tu dah ada kelebihan dia khusus lah. Raudah tu pula tak ada. Masjid ni mana-mana pun ada kelebihan. Kecuali 4 buah masjid. Masjid Madinah ni antara kelebihan dia tak ada hal lainnya Raudah. Masjid Mekah antara hal tak ada empat lainnya ke dia Kaabah tu. Dia ada unsur-unsur tu. Makna hal tu semua Imam Malik kata isyarat supaya kita pergi mengemaskan dia punya membuat persiapan pergi. Hak tu sunnah makannya. Tempat lain tak ada. Berkat di situ ada kan. Tetapi hak banyaknya hak mana? Hak banyaknya sunnah zamaniyah. Masa. Bila kita kata masa? Waktu lepas asar tu ada hadis sebut mustajab tu. Waktu musafir, selepas maya, mana-mana pun ada tu. Hak tu hak banyaknya. Kenapa tak rebut tu? Nak ayat ni hadirat, kalau kita baca sudah kita nampak dalam agama kita ni seseorang tu tidak akan terjejah ibadat dia. Sebab apa? Luas sangat dia punya kelebihan agama ni. Kita tak boleh pergi Mekah. Lepas tu tak ada kelebihan kita. Ada. Hak mustajab doa ni bukan Mekah saja, bukan duduk rumah kita pun ada. Antara yang disebutnya ketika kita terdetik, teringat pada masalah. Ingat pada masalah ayah kita yang bermasalah, mak kita ada masalah. Teringat doa lalu, tak ada ismaya, tak apa. Itu antara mustajab doa. Kenapa ulama kata begitu? Kerana pada waktu itu teringat, anak kita ada masalah. Waktu tu kita boleh fokus. Dan ilhah dia panggil. Ilhah ni gini salah satu sifat doa yang dikendaki dalam agama dia panggil ilhah. Ilhah ni kita minta dalam keadaan siapa kita desak, menangis, terhinjuk-hinjuk berkali-kali, ulai hak tulah, tu dia panggil ilhah. Allah suka gitu. Siapa jerit nak minta doa dengan Allah, Allah suka gitu. Dengan orang lain jangan buat gitu. Allah saja boleh buat gitu. Kalau awak pergi minta dengan orang siapa jerit, mungkin batal nyapu lah boleh. Tu boleh ayatnya. Nah, orang tak suka. Ilhah dengan manusia tu suka. Pergi 2 kali lah, dah 3 kali tak wit dah. Tapi Allah paling banyak minta. Itu salah satu penyebab naik darjat dalam agama. Hak paling banyak minta itulah hak dia suka. Bahkan tak minta tu dikira salah dalam agama. Tu dia panggil ilhah dalam istilah dia. Dengan orang lain tak lewat gitu. Dengan Allah boleh. Baik, yang ke-9,
beribadat hanya kepada Allah sahaja dan tidak kepada selainnya. Ni akan bawa kebaikan dunia akhirat. Ni kalau saya nak sebut panjang lah doa ni dah. Misalnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufta dia sebut. Lepas tu dalam Sailul Murajjah tu 5 jilid. Dia ada kitab 5 jilid syarah Adabul Mufrad tu. Dia kata doa-doa ni bila kita kena cara menepati disiplin, pasti Allah bagi. Maksud pasti Allah bagi itu sama ada Allah bagi di dunia atau Allah bagi di akhirat. Tapi pasti Allah bagi kalau cukup syarat. Salah satu syaratnya tidak mengekali melakukan dosa besar, sentiasa bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud pasti Allah bagi itu kadang-kadang Allah bagi lain daripada yang kita minta. Hikmat dianya kerana Allah Maha tahu keperluan sebenar kita. Minta kaya, tapi Allah beri anak ramah. Tapi cukup, tidak meminta sedekah lepas anak ramah. 3,000 cukup, tak perlu meminta-minta dengan orang. Tapi setengah 15,000 tak cukup. Nak beri kemak pun tak boleh. Balik raya, nak kelip di kapur dia, minta pitih dengan kakak dia, nak berminyak kereta. Pendapat dia 15,000 sebulan, sekelami kakak dia penipu dia. Kakak dia kata, saya nasihatlah Adin. Dia kata, lagu mana jadi adik dia ni. Duit ngomong tak ada. Pendapat dia 15,000 sebulan. Kakak dia ya, 2 sekelami tu. So kata nak nasihat lagu mana. Muka dia 2 PhD lah, boleh PhD dah. Sebelum PKP ni boleh PhD. Nak ayat ni. Kita pun jadi mikir juga orang 3,000 cukup. Tu hijab Allah lah tu. Bila berkat lagu tu lah jadinya. Sebab tu ulama kata minta ni bila kita berdoa dia ada berkat. Kadang-kadang minta kaya, tak kaya-kaya pun. Tapi dia hati dia lebih kaya daripada orang kaya. Anak dia juh-juh jadi. Kalau saya nak sebut panjang. Nak sebut contoh hak ni. Sebab saya teruja dengan anak dia ngaji dengan saya. Ayah dia ni Tubik J. Maksud J Tubik J. Ayah dia. Kenal lah aku lah. Kita kenal. Dia baik dengan ayah saya. Teruk lah ayah dia ni. Jadi menyebabkan isteri dia ni terbebal lah hidupnya. Terpaksa bekerja. Dah lah tak ada pendidikan mak dia ni. Siapa kerja basuh pinggir dia. Lepas tu pergi melepak kain. Mahu orang lagi. Anak 10 orang. Anak dia ngaji dengan saya beberapa orang. Mak dia ni dah lah itu. Buta huruf pula. Mak dia buta huruf. Tapi anak dia semua masuk universiti. Jadi pihak sekolah panggil lah. Pihak sekolah interview dia. Macam mana dia boleh sedekah. Ayah dia langsung tidak berperan dalam membentuk anak-anak dia. Mereka bandu masuk J tu big J. Tua dah pakai kasut Johnson. Pakai baju jaket. Kita kelih pun tak ada kamu. Mati dah ayah dia ni. Nak ayat cerita. Gapo dia? Mak dia jawab. Ni lah kita bincang. Mak dia kata dia tak tahu nak buat gapo. Dia kata muka dia sedih. Dia jadi tertekan. Nak arak tu lelaki tak boleh sekarang. Dia kejaki sekali. Dia nak ajar anak dia pun tak boleh. Dia berdoa kerja dia. Lepas doa tu sah. Selagi dia kata muka dia nak ajar tak boleh anak dia. Dia buat jaruah di rumah dia. Maghrib. Daripada maghrib main ngerik sampai pukul 10 anak dia tak pernah masuk dalam bilik. Dia suruh baca di ruang tamu. Dia jaga tunggu. Supaya Nabi Sulaiman dia tunggu buat sejid dulu. Tunggu. Dia tak boleh nak jadi tunggu. Sebab dia tak percaya anak dia baca dalam bilik. Cerdik juga ni. Jadi anak dia takut. Dia pergi rotes tu. Dia baik dengan mak saya. Dia ni. Anak dia baca, kena baca. Dia terbaca dalam bilik, budak tak baca dalam bilik dia tu. Jadi lepas main ngorik tu, dia tunggu cok ruang tamu. Dia duduk cok atas kursi. Tunggu kata, tengok baca. Masuk universiti semua ni. 2 orang ngaji dengan saya. Tu yang dia buat. Jadi situlah mak saya kata, sebab dia ni dia bergantung dengan Tuhan sungguh walaupun dia miskin. Dia minta dengan Tuhan. Hak peliknya dia tak minta dengan orang. Mak saya kata dia tak minta dengan orang. Tak pernah minta sedekah. Mujurnya rumah tak nyewa. Tu nak ayatnya. Sebab tu saya kata di sini dah kita nak ayatnya. Kadang-kadang bila Allah nak beri kebaikan seorang, hak buta huruf pun ada kelebihan. Betul nah dia tu. Anak dia saya luar biasa pada dia. Anak dia. Apa? Mak dia jadi gini. Mak dia tak tahu nak buat apa. Nak lari saya jumpa dengan mak dia tu. Dia bawa kuih, jual kuih gitu. Kalau anak berkelebihan. Sebab tu di sini orang Islam ni bila dia bergantung dengan Allah dia tak akan rugi. Kena yakin hak tu. Tak sedar ayat. Tapi kena ada usaha. Memang dia usaha dengan keadaan dia.
Hak saya pelik selaginya, macam mana cukup tu dengan jual kuih, dengan sekadar pergi basuh pinggan, dan jual kuih pagi. Tahu pukul berapa dia bangun? Pukul 4 pagi. Anak dia duduk tidur belakang, dia duduk goreng. Oh, kita dengar apa pelik mok dia ni. Lepas tu dia boleh pak kain mahal lagi. 3 kara tu dia buat. Nak besar anak dia 10 orang. Hak saya nak ayatnya, mok saya sebut, muka dia kawan mak saya. Dia kata dia tak pernah minta dengan orang. Dia ada prinsip dia, walaupun dia buta huruf tak ngaji pun. Dia bergantung-gantung hasil, dia berdoa. Masa pihak sekolah tanya dia macam mana dia boleh berjaya semua anak dia. Begitu ya. Di sini yang dimaksudkan bahawa orang yang minta dengan makhluk ni, dia akan rugi hidup dia. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut, kalau kita minta dengan orang ni, kalau dia wis mujur, kalau tak wis saja. Tapi kalau minta dengan Allah, kalau Allah tak wis lalu pun, dia wis lalu. Kalau dia wis lalu, dia pahala. Minta kaya tetapi tidak diberi kekayaan. Banyak saya tengok dalam kitab, orang yang tidak diberi kekayaan, dia diberi keberkatan. Tu kelebihan doa ni, kelebihan dia banyak disenaraikan. Antaranya mungkin setengah orang dia tak nampak doa tu, dia tak nampak hasil doa. Tapi orang yang faham, dia kata tetap dia dapat kebaikan. Gapo dia berkat lah, tak boleh. Sebab tu ulama kata dia pasti boleh. Kalau tidak di dunia pun akhirat. Padahal di dunia pun dapat dia berkat tu lah. Berkat itu. Kemarin saya jumpa ada seorang tu skin cepat kaya ni. Skin cepat kaya. Saya kat nasihat dah. Berbelah kali dah saya nasihat kepada dia. Dah mula tak pergi masjid lama dah. Dia sendiri pun hidup dia nengung gitu ya. Bini dia kata bangun pukul 5 pagi pun, subuh tak main bangun awak apa duk nengung. Duk nampak benda-benda dalam tu. Tu kesal dia, bahaya, na'udzubillah min zalik. Lepas tu tunjuk tengok ni. Dapat statement daripada syarikat tu lah, skin cepat kaya. Duit terkumpul dia 1.5 B, bukan main-main. Saya kata, cikgu percaya dia ni. Kata kertas lagu ni hamba boleh buat. Nak ayatnya tak mati, nak hampir mati. Dia ni terkumpul 1.5 bilion. Dia seorang boleh banyak tu. Nak ayatnya manusia ni hadrat bila tidak berkat hidup ditipu, dia boleh percaya bagi lagu. Kesal dia apa? Sebab tu dalam hadis Nabi tak benar kita hidup dalam alam khayalan. Dia panggil tamanni tadi. Tamanni, istilah tamanni itu sifat mazmumah. Orang yang hidup dalam khayalan, tidak hidup dalam realiti. Nabi ajar nak dapat harta ni kena kerja. Itu Islam ajar. Bukan dalam bentuk lagu tu. Teruk kesal dia hadrat. Na'udzubillah min zalik. Siapa kita duk tanya-tanya, tunggu dia cikgu. Tak pergi dah masjid ni. Duk tengok statement tu. Di atas sama, orang di atas sama gini jihad harta, bila duit ni buat belanja masjid dua ayat. Kita tak ada ni. Nanti lah. Itu bagi lagu tu. Agama Islam kita, orang yang betul-betul berdoa kepada faham molek tak akan jadi gitu. Maksud raya. Kalau ikut betul. Sebab tu dia kena ngaji dengan cara yang betul. Sebab itulah pengajian terbaik umat Islam ni untuk kebaikan dunia akhirat, Quran dengan hadis. Kau tu terbaik. Jangan lari daripada itu. Enggak, Quran ni pun banyak pula. Sebab tu saya sarankan kalau masjid ni paling kurang 3 kali seminggu. Pertama sekali pemahaman secara harfiah, ngaji tajwid itu standard mana-mana. Tadabbur, kemudian tafsir secara mendalam. Boleh jadi satu ayat tu satu waktu. Tadabbur ni 10 ayat, boleh dalam 1 jam itu. 3 ambilan. Banyak lagi lain, maudhu'i dan banyak lagi. Satu pun tak apa dah. Misalnya tafsir yang paling baiknya, yang paling utama, tafsir Quran bil Quran itu. Tafsir Quran dengan Quran. Hak Maulana ada buat tu. Ayat ni sebut orang-orang muttaqin. Siapa muttaqi tu? Kena rujuk dalam ayat ni. Orang yang aksari, orang rugi. Ciri orang ruginya, tengok dalam ayat ni. Maksud al-aksari. Tu dia panggil tafsir Quran dengan Quran. Lepas tu janji banyak dalam Quran disebut. Ni janji untuk maksud. Semua tu ada. Tu. Kalau belajar tu dia ringkas tapi mantap. Tu. Mana kadang-kadang tak guna apa hadis-hadis Nabi tu. Quran saja. Tu salah satu itu. Kena ikutilah. Orang kita ni pun pelik hadis-hadis. Kucelung tu jauh. Pelik semua. Saya pun tak faham. Dia kata nak pergi Kucelung tu jauh. Dia sebut saya. Saya kata berapa kilo Kucelung? Kucelung tu berapa kilo? Pelik orang kita ni. Tapi kalau orang lain pergi jauh pun. Kucelung tu jauh. Taklah sabar. Tu saya tanya dia.
Kata tahu ke kujulung mana? Dia kata tahu. Saya kata tahu. No. Dia kata kujulung, saya lihat dia kujulung ni dia sebelum KL. Kujulung. Sebelum KL tu kujulung dulu. Noyak dekatnya kujulung tu. Dia alas sejauh. Sebab gini, sebab dia sebut, dia kata ngatuk, dia kata tak jadi belah mana dengan secara online. Kata gila kujulung kau. Jauh dia kata kujulung ni. Kata duduk mana? Malah sebut duduk mana. Takut boleh agak. No. Tak logik sikit. Hati-hati lah. Jauh. Orang ngaji tengok muka Tok Guru ni lah. Duduk di rumah tu. Ya Allah. Kau ngaji di rumah. Kau buat kau dia. Tak tahu. Di rumah tu. Kita duduk ngaji secara duduk ngajar secara online. Duduk tengok kau tu. Sahabat guru habis gering. Tak boleh tengok anak murid ni. Tengok Tok Guru. Terakhir kau nak tanya. Boleh tanya lalu. Dia tak suka. Patut kena ingatlah hadis Nabi tu, kita duk mengaji gitu, pahala tidak sebesar turun daripada rumah kita pergi menempuh satu jalan. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi kira tu ada lagi hadis lain. Hadis tu mudah biasa kita dengar. Setiap kali kita turun daripada rumah tak kira jauh ke dekat, dengan maksud nak tuntut ilmu, Allah permudah lalu untuk kita ke syurga. Jauh ke syurga. Pelik ngerti tu termasuk dalam talbis iblis juga tu. Kalau saya ngerti jauh. Jauh tu semua tu. Jadi rugi lah. Saya ingat sama ni ada ulama sebut. Dia kata manusia ni dia kadang-kadang dia gagal hargai sesuatu yang ada di zaman dia. Bila mati ulama baru dia bahasa saya. Tu di Bukhara tu. Masa Bukhari ada tu kat halau Imam Bukhari. Tuduh Imam Bukhari macam bila Imam Bukhari mati, kubur pun tak ada kapur dia. Duk kapur orang lain kubur Imam Bukhari. Saya buka dalam internet tu, popok dia sedih lah. Orang tak mari kapur kita walaupun nama pun nama Bukhara. Apa pergi kapur lain? Sebab apa? Kubur Imam Bukhari tak ada situ. Orang ahli hadis dia pergi nak ziarah Imam Bukhari. Sebab apa tu? Ni tok guru kita ni. Kita terima hadis pada tu. Kesal apa? Sebab tolak. Dulu tak hargai masa dia hidup. Ya kawan ni kering tubuh. Tak ada makan dia tak cukup. Tak hargai. Begitu juga orang Arab. Kubur Nabi tidak duduk Mekah, duduk Madinah. Kalau kita tengok dalam syair-syair tu, ada keluarga Bani Hashim tu macam dia merintih lah. Sedihnya kita. Padahal Muhammad ni jadi Nabi kapur kita. Tapi mati kapur orang. Mati Madinah. Bakali Mekah tu sebenarnya kalau tak ada Masjid Haram, kalau tak ada Kaabah, tak ada siapa pergi Mekah tu. Maksud ayat. Menyesal lah. Nabi kena hijrah. Apa sebab tolak ajaran Nabi? Jangan jadi gitulah. Dia tengok dalam internet ni tak serupa. Kena ambil perhatian tu ya. Saya setakat itulah dulu ni kita bincang untuk sesi akan datang lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan itu secara ringkas mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita, dan kita kena sentiasa berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa ya salah ni nak takrif mujassimah ni. Apa dia mujassimah? Apakah Wahabi itu mujassimah? Ataupun dia begini ya, istilah mujassimah ni istilah dalam pengajian tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akidah lah. Dia mujassimah ni dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang berjisim, dipanggil mujassimah. Sesuatu yang berjisim. Kalau mujawwifah sesuatu yang ada ruat tengah, mujawwifah dipanggil. Misalnya tin sekut tak ada sekut jadi kosong tu dipanggil mujawwifah. Kalau Syiah dalam kitab dia Allah ni mujawwifah. Mujawwifah ni antara sini sampai bawah ni dia tak ada organ, kosong, seperti sekut tak ada sekut. Tu Syiah. Itu dia panggil mujawwifah. Tapi mujassimah juga. Di bawah mujassimah juga tu. Jadi mujassimah ni adalah satu fahaman dari sudut ilmu akidah lah, yang menganggap bahawa Allah tu berjasad, ada tubuh, berjisim. Seperti kita lah ada tangan dan sebagainya. Ni semua ni jisim ni benda-benda yang boleh dipegang. Dalam bentuk jamadak ke, dalam bentuk tak kira lah, asalkan dia dalam bentuk objek, atau orang panggil ada jisim. Tapi jisim ni lebih digunakan kepada tubuh manusia lah. Jadi Wahabi ni ditujuh berjisim sebenarnya tak tepat lah. Hak tepatnya kalau kita kata
sebab Wahabi ni dia sama bagi anak lah, anak tengok dituduh Wahabi itulah. Padahal tak tahu mana ada lagi tu Wahabi, tarikh pun tak ada. Tak tahu mana tarikh. Hak buat tarikh tu pening. Orang-orang ada buat tarikh tu dah. Kalau kita nak ukur dari segi ilmu mantik, sebab tarikh ni dia termasuk dalam salah satu ilmu mantik. Sifat dia jamid dan manik tu. Bila kita buat satu tarikh, sesuatu yang termasuk dalam tarikh dia mesti masuk. Dan sesuatu yang tidak boleh masuk dalam tarikh dia tak boleh masuk. Tu baru panggil tarikh jamid dan manik. Hak tu kita bincang selepas ni. Cuma saya nak sebut Mujassimah ni dikaitkan dengan Wahabi sebab Wahabi dia pegang dengan zahir nas itu. Misalnya Allah ada tangan lah. Tangan lagu mana? Tak tahu. Suruh pada Allah lah. Sesuai dengan kudrat, dengan keadaan dia. Dan dia kata. Sebab tu saya sebut sama. Betih, kaki ni dari hadis ada sebut, dalam Quran ada sebut. Jadi bukan Wahabi. Maknanya daripada sahabat dulu, imam-imam selepas itu cara mereka pegang. Sebab kita nak tahu dengan Allah ni, kita tidak maklumat yang paling orang panggil paling gede dia panggil sini. Autentik lah kita kata dah. Paling absah, paling sahih. Nak tahu tentang Tuhan, dia sendiri cerita tentang diri dia. Gak Allah cerita tentang diri dia dalam bab ketuhanan ni dalam Quran lah. Kemudian Nabi perjelas dalam hadis. Jadi apa yang Allah sebut tentang dia dalam Quran dan Nabi sebut tentang Allah dalam Quran, itulah yang menjadi pegangan salafus soleh. Termasuklah ulama-ulama yang dituduh Wahabi. Dia tak si takwil. Dah Tuhan kata dia ada betih. Betih. Lepas tu dia letak kaki dia dalam neraka. Siapa neraka tu kak cukup-cukup. Gitu. Sebab tu kita tak akan jumpa. Kecuali kena buktikan lah. Tak ada ulama-ulama yang dituduh Wahabi ni dia kata Tuhan ni ada kepala baru. Tangan tu ada. Tangan pun tangan ni yadun, bukan adun. Tangan ni hadrat. Daripada hak ni dia panggil asabi', jari jemari. Hak ni setakat ni dia panggil yadun. Hak ni dia panggil zahrul yad. Hak ni dia panggil batnul yad. Hak ni dia panggil adul asfal. Hak ni adul a'la dia panggil. Hak ni dia panggil mafsal. Ni daripada sini. Hak ni dia panggil ibth. Hak ni dia panggil mankib. Hak atas ni dia panggil atiq. Tu dari nama dia je. Baik. Hak Tuhan sebutnya saya yadun. Yadun ni setakat ni. Ni kita sebut setakat ni dalam makna bahasa Arab. Sebab tu Syekh Waliullah kata yadun tak boleh nak terjemah dalam bahasa Parsi sebab dia makna lain. Ana pernah tanya Maulana, tak ingat lah Maulana sebut. Maulana kata bahasa Parsi memang yadun makna lain. Sebab tu tak boleh terjemah. Kalau kita nak terjemah yadun dalam bahasa Parsi tak boleh nak terjemah tangan. Dia makna lain. Tak apalah, jadi dalam bila kata tangan tu yadun tu setakat ni. Kita kata tangan manusia, cumanya tak ada seorang ulama kita kata Tuhan ada jari. Tangan tu ada. Jari tak ada. Jadi ulama kita tak sebut. Tak sebut mafsal, Tuhan ada sendi. Tak sebut pun adud asfal, adud bahagian bawah, ni lengan bawah, ni lengan atas. Tak ada sebut. Jadi nak kata Mujassimah tak boleh gitu. Sebab dia menepati Quran. Sebab tu ulama-ulama ada tanya, awak kata tangan dengan makna kudrat Tuhan ni, betul ke Tuhan nak makna itu dengan tangan? Dari semata-mata bahasa Arab, tangan boleh dengan makna kuasa. Kaki tangan kerja. Kaki tangan kerja. Maknanya tenaga-tenaga kerja, staf-staf kerja, pekerja. Tu makna tangan. Sebab tu guru besar kata kaki kursi tak sebut dah. Tu kaki kursi tu, iya ke? Mana tak sebut? Kaki ambil lah. Moga kursi. Benar lagu tu payah nak faham. Tangan itu. Muka kuala. Dia dah tengok dia tu apa? Dia duk pening apa tak serupa muka dia muka kuala. Ni ada masalah ni hadirat ni orang ni ada masalah ni kalau lagu tu. Hak bahagian lagu tu tak boleh nak faham. Lepas tu dia duk kata orang duk cerita belaka dia mau jalan bawa mulut. Dia kata lagu mana jalan bawa mulut? Ada kau jalan tinggal rumah mulut. Dia tak faham bahasa. Lepas tu dia duk kata kat orang ni popok ni lagu tu. Mujassimah siapa mereka kata kafir. Tuhan kata Tuhan duduk atas aras tu kafir. Bila kata Tuhan duduk atas aras mana Tuhan bertempat. Siapa dia guna tu larah bahasa gitu, popok falsafah bukan Quran. Quran gunanya bila disebut Allah berada di atas aras. Allah istiwa di atas aras. Allah ada tangan.
Dia kawal ayat-ayat ini dengan laisa kamitsli syai. Syarat kita letak dia tak serupa. Hak tak serupa tu lah sebenarnya hak dikenaki dalam Quran, bukan lafaz itu. Kalau nak kata Tuhan ada, kita pun ada. Kau tak percaya ama ada. Patut siapa dia ada ngajar ni? Atu raya. Wujud kau tak ada ni. Kalau kata wujud takut serupa dengan Tuhan pula. Tak jadi bingung. Ada kita dengan ada Tuhan lain. Laisa kami tak sama. Tak sama dari sudut mana tu. Maksudnya kalau saya ada waktu saya lahir, ada waktu saya mati. Lepas tu saya kuasa banyak perkara lah. Makna tak sama tu sebenarnya hak mengelakkan daripada syirik, mujassimah dan sebagainya. Kalaulah, cuba buktikan. Mana ustaz-ustaz di Malaysia tak sekira luar negeri. Sebab Dr. Basit tu, bapak Wahabi tu. Kama qala hum tu. Kama qalu. Seperti mana mereka kata. Kok mana tak tahu? Dr. Basit kata, Ana pun tak tahu Ana Wahabi. Dr. Basit pun dia kata, oh kalau Wahabi Ana ni kalau gitunya. Dia kata, Ana pun tak tahu kalau ustaz tahu ayat. Jadi bingung gitu je. Lepas tu kalau kita tanya tak berani nak ayat. Siapa dia Wahabi je ayat? Sebab itulah tidak kena ingat. Hak yang dikatakan mujassimah ni hak menyamakan Tuhan. Misalnya Syiah dia kata Tuhan ni mujawifah, ada rongga. Tuhan ni sekat. Tuhan ni ada abdomen. Mengikut Syiah dalam kitab dia. Ni tempat teluk ni. Tempat teluk ni sampai ke pusat ni, sampai ke hari-hari ni, antara itu dia tidak ada organ. Tu Tuhan dalam kitab. Hak tulah mujassimahnya. Muka Tuhan tak ada sebut tu bagi lagu tu. Cuba buktikan ulama-ulama hak dikatakan mujassimah, hak dituduh Wahabi. Ada ke dia kecek Tuhan ada tekak ke? Ada? Tak ada. Dia sebenarnya dalam kitab Bukhari ada lagi hadis yang berat pada tu. Masa Nabi Mi'raj ni kan, Tuhan rapat dengan Nabi sampai Nabi terasa sejuk. Lagu mana cerita tu? Berat tu. Lepas tu nak kata Wahabi, nak kata Bukhari Wahabi. Jauh lepeh tu. Sebab itulah jangan tuduh orang. Bila kita anggap Wahabi ni kafir, kita kata dia Wahabi, kita jadi kafir. Yang kita main. Sebab kita kata awak Kristian, jadi kita jadi tidak Islam, kita ni jadi rosak. Kita kata kau orang main-main gitu. Tak ada seorang pun ulama kecek lebih daripada sekadar ada dalam nas. Sebab tu kalau kita perhatikan ulama dia kata Tuhan ada tangan. Lagu mana tak tahu. Layak dengan dia, tangan layak dengan dia. Nak ayatnya dia pegang pada laisa kami itu kata kunci dia. Apa yang Allah sebut tentang diri dia zahirnya apa serupa, kita akan rujuk pada ayat laisa kamitslihi syai'. Itulah cara Al-Quran nak memahami, nak supaya kita faham tentang Allah. Patut awak kata Tuhan tidak berada di mana-mana. Tidak berada di mana-mana. Apa maksud? Cuba ya. Patut siapa yang guna kalam itu? Zaman sahabat ke? Adakah zaman sahabat kata Allah tidak berada di mana? Bila bermula ada perkataan itu? Mari mana? Rakyat Malik nak mengambil. Rakyat. Macam dia kata lagu mana? Mari daripada bawa falsafah ni lah. Ilmu kalam. Islam tak guna kaedah tu. Maknanya awak ni guna tentang Tuhan tidak mengikut metodologi Quran. Tidak ikut metodologi hadis. Rosak lagu tu. Pengaruh falsafah lah tu. Ilmu kalam ni guna kaedah falsafah. Jadi maknanya awak kata mujassimah tak betul lah. Kecuali ada orang kata tak kira siapa dia tu, mana Tuhan ni ada siku, Tuhan ni ada perut, serupa manusia. Ada tu kata siapa setinggi sama tinggi Nabi Adam Tuhan ni. Tu tak boleh. Kafir lah dia itu kalau kata gitu. Ada ke Wahabi kata gitu? Tak di Malaysia, sekiranya luar Malaysia sudah. Tak ada. Mana tak betul lah tu. Gitulah. Ni soalan ni saya nak baca ni. Kena baca dulu ni. Mana Imam Abu Hanifah lihat Tuhan, mimpi jumpa Tuhan 99 kali. Maka aku kata pada ni, saya baca dah. Maka saya kata ni ada dah di dalam internet pun adanya. Kalau aku jumpa sekali lagi cukup 100. Aku nak tanya Allah Ta'ala, apakah amalan yang boleh melepaskan daripada seksaan engkau? Nampak sangat hadis ni. Orang panggil dirayah tak betul. Tak kira Imam Abu Hanifah tak tahu dalam hadis ada dah ni. Nak melepaskan daripada neraka Tuhan, Nabi royak berjebuk-jebuk dalam hadis. Tak payah lu tanya Tuhan, nampak dari segi dirayah tak betul.
Kemudian maka aku lihat akan dia cukup 100. Mimpi lagi lepas tu, jadi cukup 100 sungguh. Aku pun kata, Ya Rabbi Azzal Jaruk wa jalla thana'uk wa taqaddasat asma'uk. Wahai Tuhanku, maha mulia berada dengan engkau ni adalah kemuliaan. Maha tinggi memuji engkau dan maha suci nama-nama engkau. Dia pun tanya Tuhan, apakah yang dapat melepaskan seseorang hamba pada hari kiamat daripada sesaat engkau? Maka Allah pun jawab pada dia, sesiapa membaca akan tasbih ini pagi petang baca, dia akan dapat pelepasan daripada seksa aku. Dia pun bacalah hak ni Nabi tak ajar. Apa dia? Subhanal abadi, subhanal abadiyil abad, subhanal wahidil ahad, subhanal fardis samad, subhana man rafa'as sama' bighairi amad, subhana man basatal arda ala ma'in fajamad, subhana man khalaqal khalq wa ahsahum adada, subhana man qassamal arzaqa wa lam yansa ahada, subhanalladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada, subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak ni tak ada ni. Nabi tak ajar gini. Ni orang ngarut semati. Telah meriwayatkan akan hak ni oleh sahibul maj'ul ahbad. Jika takut ni dia tulis ni, jika takut kehilangan iman, bacalah di antara dia ni tahu tulis ni. Bacalah di antara dia ni. Di antara sunat fajar. Gabriel tahu ni, saya pun tak faham ni. Tulis kat Parsi ni biasa ni. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram as'aluka an tuhyiyal qalbi binuri ma'rifatik ya Allah. 3 kali baca tu. Lepas tu baca pula ya Muhyil Qulub bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ni ni apa dia ni? Juga mohon sihat baca ni, mohon kesihatan. Bangun daripada tidur bacalah subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli. Ni pun sebenarnya tak ada dalam riwayat ni. Tak betul lah ni. Cerita ni ada dah dalam internet ni. Dalam satu program ada seorang dia ni pupuk tarikat lah. Dia sebut cerita ni. Ahli panel tu 3 orang. Dia hak dia baca ni, dia sebut ni. Lepas tu Datuk Dr. Mazhar tepi dia, Mazli Malik tepi dia duduk tengah. Apa dia sebut ni? Anak kejut lah, kata tak ada apa dia baca ni pula tu. Kawan tu muka terkejut 2 orang tu, Mazli Malik dengan Dr. Mazhar. Akhir sekali Dr. Mazhar kerak kih, potong selalu. Bila kita baca kitab, kita kena semak dulu maklumat tu. Dia begitulah, malah duduk kecap banyak. Hak ni hadirat, kalau tak tengok sanad pun dia rayah tu tak perlu. Nampak sangat jahil Imam Abu Hanifah ni. Dalam hadis banyak dia sebut tu tak boleh melepaskan diri pada api neraka. Tak payah lu tanya Tuhan. Tak cukup lagi Nabi Muhammad ayat tu. Padan dah. Nampak sangat tak betul. Dia rayah tu. Patut ni tak betul. Maudhu' ni. Dr. Mazhar sebut lalu, tengok saya pun betul lama. Dah cerita ni lama. Dah dia boleh sebut tu. Imam Abu Hanifah sampai 99 kali. Kalau dia mimpi sekali cukup 100, dia nak tanya Tuhan. Ingat kau tanya benda bersama. No. Hak benda biasa dalam hadis. Tak betul lah ni. Begitulah. Lepas tu hak ni ke benda hak amal ke benda ni, wallah setakat saya tahunya tidak ada dalam hadis. Dalam hadis yang sahih. Setakat saya tahu tidak ada. Bahkan kalau berkait dengan tidur, bangun tidur, dia ada hak sahih. Hak jelas. Dalam kitab 1000 amalan. Sehari semalam. Lepas tu kalau berasa takut, ni lah saya sebut meriwayat saya. Mana kita la ilaha illallah kata sebanyak mana, tak sebut beberapa kali. Alhamdulillah. Kemudian subhanallah, akhir sekali Allahu Akbar. Baca sebanyak mana. Sampai hilang takut. Mana kita bergantung dengan Tuhan. Tu ajaran Nabi SAW. Gitulah mana ni tidak sahih lah ni. Ini tidak sahih.